Assalamualaikum, jumpa lagi. Pada kali ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi dunia Islam. Seorang pemimpin negara yang hebat yang kita sangat kagumi, iaitu Presiden Saddam Hussein, Presiden Iraq. Secara jujur, pada awal saya jadi berat hati nak cerita tentang kisah ni. Tapi disebabkan ini adalah fakta yang sudah tertulis dan sejarah yang sudah pun berlaku, maka dengan harapan kita boleh dapat pengajaran daripada kisah ni, maka saya ambil keputusan untuk ceritakan juga tentang kisah ni. Dan sebelum tu, jangan lupa subscribe channel ini. Kerana apa? Kerana subscribe itu adalah percuma. Okey, dan saya nak mohon tolong tonton ataupun tengok video ni sampai habis. Kalau ada kerja nak kena buat, ada urusan lain, tolong pergi settle urusan lu, settle kerja lu, balik tengok lain. Tengok sampai habis supaya tak timbul salah faham. Okey, kita selalu dengar tentang sisi kehebatan Saddam Hussein, macam mana dia lantang terhadap negara barat, dia berani terhadap Amerika, dia berani terhadap Israel. Yang mana cerita ni kita boleh dapat di YouTube, di Google ataupun di mana blog yang menceritakan tentang Saddam Hussein. Mereka akan sebut tentang sisi kehebatan Saddam Hussein, kelantangan dia terhadap negara barat dan Amerika, keberanian dia terhadap negara Israel. Namun tidak dinafikan bahawa setiap pemimpin dia akan ada sejarah kegemilangan dia dan sejarah hitam dia. Setiap tokoh akan ada sisi kebaikan dia dan akan ada sisi gelap dia. Tapi saya ambil keputusan untuk menceritakan tentang sejarah hitam Saddam Hussein ataupun sisi gelap Saddam Hussein, supaya kita dapat ambil pengajaran dan supaya kita tak terkejut bila kita selalu dengar tentang Saddam Hussein ni hebat, berani, lantang terhadap barat, lantang terhadap Amerika, terhadap Israel. Tiba-tiba kita dengar kisah yang berbeza, cerita yang berbeza, kita jadi terkejut. Jadi saya tak mahu jadi terkejut. Saya ambil keputusan untuk cerita juga tentang cerita ni, kisah ni, sejarah hitam Saddam Hussein ataupun sisi gelap Saddam Hussein. Namun cerita ni bukanlah saya ambil daripada mana-mana ustaz di YouTube ataupun berdasarkan sudut pandang saya, tapi cerita ni berdasarkan sudut pandang penulis buku ni, yang menceritakan tentang Perang Teluk Pendapat Ulama Islam, yang menceritakan tentang Saddam Hussein. Kisah ni saya akan ambilkan berdasar buku ni. Tapi buku ni ditulis sewaktu tentera Iraq masih lagi menjajah Kuwait, negara Kuwait. Dan buku ni juga ditulis sewaktu Saddam Hussein masih lagi berkuasa, masih lagi hidup dan masih lagi berkuasa di Iraq. Kemungkinan ni menurut saya, seandainya buku ni ditulis selepas Saddam Hussein mati, kemungkinan sudut pandang penulis akan berbeza menurut saya, wallahualam. Sebab buku ni ditulis Saddam Hussein masih lagi hidup, masih lagi berkuasa di Iraq, dan tentera Iraq masih lagi menjajah negara Kuwait. Tapi kalau ada buku ni ditulis setelah kematian Saddam Hussein, mungkin sudut pandang akan berbeza. Okey. Kalau ada orang tanya, sebab apa kita nak cerita tentang sisi gelap orang yang sudah mati ni? Kita akan jawab. Di hujung nanti kita akan jawab sebab apa kita nak cerita tentang sejarah hitam orang yang sudah mati, sisi gelap orang yang sudah mati. Kita akan jawab hujung ni. Sebab tu suruh tengok sampai habis. Okey. Sebelum kita menceritakan tentang Saddam Hussein, kita tak lepas daripada menceritakan tentang Parti Ba'ath. Sebab Parti Ba'ath ni adalah parti yang memerintah Iraq, yang mana Saddam Hussein salah seorang daripada ahlinya, anggota Parti Ba'ath. Parti Ba'ath ni lah yang memerintah Iraq, dan Saddam Hussein ni adalah ketua Parti Ba'ath di Iraq. Jadi kita kena, sebelum cerita masuk ke Saddam Hussein, kita kena cerita tentang Parti Ba'ath dulu. Okey. Parti Ba'ath ni antara pengasas Parti Ba'ath di Timur Tengah adalah Michael Aflaq dan Salah Baitar. Michael Aflaq ni dia orientalis, berbahasa Arab, beragama Kristian. Dia antara pengasas Parti Ba'ath. Okey, setelah Michael Aflaq dan Salah Baitar ni, mereka menamatkan pengajian mereka di Paris pada 1932. Mereka pulang ke Damsyik, ke Syria, dengan membawa bersama dengan mereka tu pemikiran, ideologi asing. Mereka bawa balik sekali sebab mereka pergi belajar kat negara barat. Okey, dan pada bulan April 1947 ditubuhkanlah Parti Ba'ath di Timur Tengah. Antara pengasas dia adalah Michael Aflaq, kedua Salah Baitar, ketiga Jalal Sayyid,
keempat, Zaki Arsuzi, antara pengasas Parti Ba'ath di Timur Tengah. Okey, kita tengok apa dia perlembagaan Parti Ba'ath. Dalam resolusi nombor 4, model perlembagaan Parti Ba'ath. Kita akan baca. Okey. Resolusi nombor 4, model perlembagaan Parti Ba'ath. Disebutkan, agama adalah pegangan kolot yang sangat berbahaya dan penghalang kemajuan. Ini perlembagaan Parti Ba'ath. Oleh itu, Majlis Tertinggi Parti Ba'ath mestilah mengutamakan gerak budaya untuk mewujudkan cara hidup sekular mengikut tuntutan parti. Ini perlembagaan Parti Ba'ath. Okey. Apa perjuangan Parti Ba'ath? Parti Ba'ath ni depa memperjuangkan kebangsaan Arab dan depa mengenepikan agama. Depa ketepikan agama. Sebab itulah slogan Parti Ba'ath adalah, ni slogan Parti Ba'ath, satu umat Arab dengan satu perutusan abadi. Oh, sedap bunyi ya. Satu umat Arab dengan satu perutusan abadi. Ini slogan Parti Ba'ath. Disebabkan inilah kegilaan rakyat Iraq menyokong Saddam Hussein. Waktu buku ni ditulis, rakyat Iraq ni memang gila-gila punya sokong Saddam Hussein. Sokongan rakyat Iraq terhadap Saddam Hussein pada waktu ni, pada waktu buku ni ditulis, dia bukanlah atas semangat jihad semata-mata, tapi sokongan itu banyak dipengaruhi oleh semangat kebangsaan Arab, semangat Parti Ba'ath. Ba'ath ni memperjuangkan bangsa Arab, kebangsaan Arab. Okey. Yang membezakan Parti Ba'ath dengan komunis, Marxism, ajaran Karl Marx ni. Komunis ajaran Karl Marx adalah komunis dia bersifat antarabangsa, international, universal. Sedangkan Parti Ba'ath ni dia bersifat kebangsaan Arab. Tapi ajaran komunis Marxism ni adalah tulang belakang ataupun tunjang bagi Parti Ba'ath di Timur Tengah, Parti Ba'ath Arab. Okey, Parti Ba'ath yang terbesar, kuasa Parti Ba'ath terbesar waktu buku ni tulis, dia terletak kuasa yang terbesar dia pun terletak di negara Syria, negara Iraq dan negara Yaman. Ini antara kuasa Parti Ba'ath terbesar di tiga negara ni. Di Iraq, Saddam Hussein lah ketua dia. Di Syria, Hafiz al-Assad, bapa kepada Presiden Syria lah ni, Bashar al-Assad. Presiden Syria lah ni, pak dia Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad ni boleh tahan juga dia punya zalim, dia punya kejam, macam mana dalam peristiwa Hama yang berlaku pada 1982. Macam mana pak kepada Bashar al-Assad ni, iaitu Hafiz al-Assad, macam mana dia bom, dia bunuh umat Islam di wilayah Hama pada tahun 1982. Boleh tahan juga pak Bashar al-Assad ni. Bashar al-Assad pun lebih kurang je, pak dia lagi kena. Okey. Apa matlamat Parti Ba'ath? Matlamat golongan sosialis Arab ni. Ba'ath ni depa sosialis Arab. Matlamat depa sentiasa menunggu peluang dan depa sentiasa merancang untuk menguasai seluruh pelosok negara Arab. Inilah matlamat jangka panjang, matlamat jangka masa panjang Parti Ba'ath. Okey, dan penjajahan Iraq yang kita akan sebut lagi, penjajahan Iraq ke atas negara Kuwait ataupun Kuwait adalah bukti jelas yang menunjukkan matlamat Parti Ba'ath ni untuk menyebarkan pengaruh mereka dan menguasai seluruh pelosok negara Arab. Okey, dan kita akan masuk tentang Saddam. Kita kena tahu apa dia rintangan yang dilalui oleh Saddam Hussein sebelum menjadi Presiden Iraq. Okey, Saddam Hussein dah dilahirkan pada tanggal 28 April 1937 di wilayah Tikrit, tempat lahir dia. Sebab tu nama Saddam Hussein, kadang-kadang dia tulis Saddam Hussein At-Tikriti. At-Tikriti tu dia nisbah kepada tempat lahir Saddam Hussein di Tikrit. Okey, dilahirkan pada 1937. Setelah dia menyertai Parti Ba'ath, Parti Sosialis Arab ni, pada tahun 1956, dan 3 tahun kemudian, iaitu pada 1959, Saddam Hussein antara orang yang terpilih dalam satu misi untuk membunuh Presiden Iraq masa tu, iaitu Abdul Karim Qasim. Okey, apabila pakatan ataupun konspirasi untuk membunuh presiden ini terbongkar, Saddam dia terpaksa melarikan diri ke Mesir. Kemudian dia lari pula ke Syria. Dan beliau kembali balik ke Iraq pada tahun 1963
Apabila parti Ba'ath ni berjaya merampas kuasa, kembali berkuasa di Iraq. Parti dia berjaya merampas kuasa di Iraq. Dan selama 9 bulan Saddam Hussein berada di Iraq, apabila parti dia berkuasa, dia terpaksa lari pula. Dia jadi pelarian pula sekali lagi. Apabila parti Ba'ath ni digulingkan dalam satu rampasan kuasa. Akhirnya Saddam pun ditangkap dan dipenjarakan. Tapi Saddam dibebaskan pada tahun 1966. Dia bebas 1966. Okay, Saddam pernah masuk penjara. Okey, kemudian Saddam dia membantu merancang satu rampasan kuasa yang membolehkan parti dia ni, parti Ba'ath, kembali berkuasa di Iraq pada 17 Julai 1968. Parti Ba'ath ni kembali berkuasa di Iraq. Okey, dalam tempoh lebih kurang 10 tahun selepas tu, Saddam Hussein memegang jawatan-jawatan yang tertinggi dalam negara Iraq. Antara jawatan yang Saddam Hussein pegang, pertama Presiden Iraq lah. Kedua, dia pegang jawatan Perdana Menteri Iraq. Ketiga, dia pegang jawatan Ketua Panglima Angkatan Bersenjata Iraq. Keempat, dia pegang jawatan Pengerusi Majlis Pusat Pemerintahan Revolusi Iraq. Dan jawatan dia yang kelima adalah Ketua Parti Ba'ath Iraq. Ini jawatan Saddam Hussein. Semua jawatan tinggi semua. Okey. Pada asalnya, waktu Parti Ba'ath ni mengambil alih kekuasaan di Iraq, Saddam Hussein waktu tu Parti Ba'ath berjaya ambil alih kekuasaan di Iraq pada 1968 dalam satu rampasan kuasa. Rampasan kuasa ni, Saddam Hussein waktu tu adalah orang nombor 2 di bawah Presiden Ahmad Hassan al-Bakr ataupun Hassan Bakr. Waktu parti dia kembali berkuasa di Iraq, Saddam Hussein waktu tu adalah orang nombor 2. Nombor 1 dia, Presiden Iraq waktu tu adalah Ahmad Hassan al-Bakr ataupun Hassan Bakr. Tapi yang betul-betul berkuasa, berkuasa di belakang tabir adalah Saddam Hussein. Ahmad Hassan Bakr ni dia adalah presiden atas kertas je. Okey, atas kertas presiden adalah Ahmad Hassan Bakr. Tapi yang betul-betul di bawah meja, bawah kertas yang berkuasa adalah Saddam Hussein. Okey, kemudian Ahmad Hassan Bakr ni dipaksa meletakkan jawatan dan Saddam Hussein naiklah jadi pemimpin nombor 1 Iraq. Dia memegang 5 jawatan terpenting di Iraq yang kita sebut tadi. Okey, setelah Saddam Hussein jadi presiden, dia menjatuhkan hukuman mati ke atas 21 orang pegawai kanan tentera yang cuba berkomplot untuk menjatuhkan Saddam Hussein, yang berkomplot untuk menggulingkan kerajaan Saddam Hussein. Dia bunuh, ada hukum mati 21 orang pegawai kanan tentera. Okey, kita akan masuk tentang sisi gelap Saddam Hussein, iaitu peristiwa bom kimia. Mungkin ada orang yang pernah dengar, mungkin orang yang tak pernah dengar lagi, kita akan sebut. Saddam Hussein dia pernah serang bangsa Kurdi, bangsa dia sendiri, bangsa Kurdis ataupun Kurdi dengan bom kimia. Sebab apa dia serang? Sebab Saddam Hussein dia menyimpan kemarahan terhadap bangsa Kurdis ataupun bangsa Kurdi ni, bangsa dia sendiri ni. Sebab waktu Iran berperang dengan Iran, bangsa Kurdi ni dia tak mau jadi sukarelawan perang antara Iraq dengan Iran, dia tak mau. Jadi Saddam Hussein marah kat mereka. Ni semua cerita ni saya sebut awal, saya ambil daripada buku ni. Okey. Antara faktor lain yang menyebabkan Saddam Hussein marah dekat bangsa Kurdi ni, bangsa dia sendiri ni, adalah Kurdi dia minta menuntut kemerdekaan, autonomi. Dia nak buat negara dia sendiri, Kurdistan. Dan antara faktor lain lagi, dikatakan bangsa Kurdi ni dia pro kepada Iran. Dia masuk sebelah Iran. Okay, dan ada lagi lain-lain faktor yang menyebabkan Saddam marah kat bangsa dia sendiri ni, bangsa Kurdi. Maka Saddam dia menyerang bangsa Kurdi ni menggunakan senjata kimia. Dan penggunaan senjata kimia terhadap bangsa Kurdi ni dia untuk mencapai 2 objektif. Objektif pertama, Saddam Hussein nak uji kekuatan ataupun kesanan senjata kimia tu. Dia nak uji apa dia kesan senjata kimia ni. Objektif kedua, Saddam Hussein nak menghapuskan generasi Kurdi. Selepas Saddam Hussein dia tak berjaya nak menawan hati bangsa Kurdi ni untuk sertai Parti Ba'ath yang berhaluan sosialis komunis ni. Okey. Bangsa Kurdi tak mahu. Maka ni antara 2 faktor yang disebutkan dalam buku ni yang menyebabkan Saddam Hussein marah dekat kaum dia ni, kaum Kurdi, yang menyebabkan dia guna bom kimia, senjata kimia terhadap kaum Kurdi.
Okey, atas arahan Saddam Hussein, berlakulah satu peristiwa hitam bagi bangsa Kurdi. Pada bulan Jun 1988, Saddam telah mengirim jet pejuang Mirage membawa gas mustard. Jet pengebom ni membawa gas mustard dan bom-bom kimia yang menyapu bersih segala penempatan bangsa Kurdi ni, yang membunuh segala jiwa, termasuklah binatang, termasuklah tumbuhan mati disebabkan bom kimia ni. Okay. Dalam pengeboman di wilayah Halabja, boleh cari peristiwa ataupun tragedi Halabja, yang mana tragedi bom kimia ni. Dalam peristiwa tu saja sebanyak 5,540 orang kaum Kurdi terbunuh dan 25,000 orang lagi cedera, dan mereka terpaksa dihantar ke pusat rawatan kecemasan di Iran, di hospital Iran ni. 25,000 orang terpaksa yang cedera. Yang mati saja 5,540 dalam tragedi Halabja. Okey, sementara tu 80,000 orang lagi terpaksa berhijrah daripada wilayah Halabja ke Iran. Dan kematian pelarian Kurdi di Iran ni sebanyak 6,000 orang. Tu baru kematian kaum Kurdi di pelarian Kurdi di Iran saja, sebanyak 6,000 orang. Dia tak kira pelarian Kurdi di Syria lagi, Turki lagi, ni baru Iran saja. Pelarian Kurdi yang mati di Iran 6,000 orang. Yang berhijrah ke Iran daripada Halabja ke Iran 80,000 orang. Okey, pengeboman tu dilanjutkan ke perkampungan Kurdi di wilayah Mosul, Irbil dan Duhok pada bulan Ogos 1988. Sambung lagi. Menyebabkan ramai bangsa Kurdi ni jadi pelarian. Ada yang lari pergi ke bukit. Pelarian Kurdi ni di Turki saja dianggarkan sebanyak 270,000 orang. Pelarian Kurdi di Turki saja, tak masuk negara lain lagi. Okey. Dan 400,000 orang lagi terpaksa hidup berhimpit di kemah-kemah pelarian ni di perbatasan Iran dan Iraq. Okey, ada yang daripada tu yang lari bersembunyi di gua, masuk lubang-lubang gua, semua nak bersembunyi daripada senjata kimia Saddam Hussein. Okey, buku ni kan dia gambarkan bahawa tragedi bom kimia yang melanda kaum Kurdi ni, dia tidak ubah seperti tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Buku ni gambarkan memang dahsyatlah peristiwa bom kimia ni. Dia tak ubah macam mana peristiwa yang melanda Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Okey, dan menurut laporan HAM, Pertubuhan Hak Asasi Manusia, sebanyak 400 orang penduduk Kurdi yang terdiri daripada perempuan dan kanak-kanak telah dipancung. Ini laporan Hak Asasi Manusia. Sebanyak 400 orang penduduk Kurdi ni, laki dan perempuan, dipancung dalam sebuah perkemahan Al-Janunin di kawasan Sulaimaniyah. Dan sebanyak 360 orang kaum Kurdi dari perkampungan Sheikh Rasanan di wilayah Irbil telah ditangkap ataupun dicolek pada bulan April 1987. Dan selepas mereka ditangkap ni ataupun dicolek ni, mereka tak dapat dikesan lagi, tak tahu lepas ke mana, hidup ke mati ke tak tahu. Okay. Dan pada tahun-tahun yang sebelum tu, pada bulan Ogos 1983, dilaporkan tentera Iraq ni dia telah melancarkan serangan yang menghancurkan beratus-ratus perkampungan Kurdi di wilayah Dahok dan wilayah Irbil, menggunakan apa? Menggunakan kereta kebal, jet pengebom ni beserta senjata kimia. Okey. Mangsa yang terkorban akibat serangan tu sebanyak 8,000 orang dan 315 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Okey. Ada yang kata, yang saya baca, ada yang kata yang Saddam serang ni adalah Kurdi Syiah. Saddam tak serang Sunni tapi dia serang Kurdi Syiah. Okey, ada yang kata macam tu. Tapi bila disebut Kurdi ni, dia selalunya adalah Islam dan ahli sunnah.
Macam mana Melayu? Bila kita sebut Melayu, automatik yang timbul kat kepala otak kita, Melayu adalah Islam dan Ahli Sunnah. Okay. Bila ada Melayu yang bukan Islam, kita akan sebut Melayu Kristian. Kalau ada Melayu yang bukan Ahli Sunnah, bukan Sunni, kita akan sebut Melayu Syiah. Kalau kita sebut Melayu saja, automatik dia adalah Islam dan Sunni, Ahli Sunnah. Macam itulah juga kaum Kurdi ni, bangsa Kurdi ni. Bila disebut bangsa Kurdi, kaum Kurdi, dia automatik Islam dan Ahli Sunnah. Kalau ada Kurdi yang bukan Islam, kita akan sebut Kurdi Kristian atau Kurdi Yahudi. Dan bila ada Kurdi yang bukan Ahli Sunnah, yang bukan Sunni, kita akan sebut Kurdi Syiah. Bila sebut Kurdi saja, automatik dia adalah Islam dan Ahli Sunnah. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin dia adalah seorang bangsa Kurdi. Ya, dia Islam dan Ahli Sunnah. Dia lebih kurang Kurdi, Melayu, Turki dia lebih kurang. Sebutlah bangsa Turki, bangsa Kurdi ataupun bangsa Melayu, dia adalah Islam dan Ahli Sunnah. Okey. Bom kimia. Bom kimia ni dia tak kenal kalau hang ni Sunni ke, hang ni Syiah ke, hang orang tua-tua, hang perempuan, hang budak-budak, bahkan hang binatang pun bom kimia dia tak kenal. Yang mana bom kimia boleh lalu, semua akan binasa. Okey. Kita masuk tentang perang teluk. Inilah antara topik perbincangan buku ni. Perang teluk. Perang teluk ni dia ada banyak siri. Dia ada perang teluk Parsi antara negara barat Amerika dengan Iran, dengan Iran dengan Iraq dengan Iran, ataupun Iraq dengan negara barat Amerika ni masuk serang Iraq. Banyak perang teluk ni. Tapi teluk yang kita nak bincang ni, perang teluk yang kita akan bincang adalah perang teluk antara Iraq dan Kuwait. Negara Kuwait ataupun Kuwait. Okey. Macam kita selalu sebut dalam siri saya yang lepas tentang penjajahan Portugis ke atas Kota Melaka kan. Alfonso de Albuquerque ni, ketua panglima perang Portugis. Alfonso de Albuquerque ni, dia bukanlah secara tiba-tiba ataupun kebetulan dia duduk melepak dengan member dia, dengan tentera dia, dia dapat idea, jom kita pergi serang Kota Melaka, jom kita pergi jajah Kota Melaka. Dia tak berlaku secara tiba-tiba. Macam itulah juga dalam kes Iraq dan Kuwait ni. Saddam Hussein dia bukanlah satu hari dia duduk melepak dengan tentera dia dapat idea, jom kita pergi serang negara Kuwait, kita pergi jajah mereka. Tak, dia tak berlaku secara tiba-tiba. Dia mesti akan ada faktor menyebabkan Saddam Hussein Iraq nak menyerang Kuwait ataupun nak menjajah Kuwait. Okey, antara faktor perang teluk, faktor penyerangan ke atas negara Kuwait ni, banyak faktor. Antara faktor pertama dia Iraq dia perlukan duit, dia nak bayar hutang yang dia pinjam dia untuk dibina balik negara dia. Sebab apa? Sebab waktu tu Saddam Hussein dia baru selesai perang antara Iran dan Iraq. Jadi dia nak pakai duit. Perang Iran dan Iraq ni dia berlangsung selama 8 tahun. 1980 hingga 1988. Okey, selepas habis perang tu Saddam Hussein dia nak bayar hutang dia pinjam, dia nak bina balik negara dia yang hancur akibat perang Iran dan Iraq ni, dia nak pakai duit. Di antara faktor juga, faktor menyebabkan Saddam Hussein nak serang negara Kuwait. Kuwait ni negara kaya. Okey, antara faktor kedua, pada waktu tu minyak Kuwait ni dia membanjiri pasaran minyak dunia, menyebabkan minyak dunia ni harga minyak jatuh. Di antara faktor juga, Saddam marahlah minyak jatuh, negara dia nak pakai duit. Waktu tu minyak Kuwait ni kira membanjiri pasaran minyak dunia, menyebabkan harga minyak jadi jatuh, harga minyak dia runtuh. Saddam dia marah. Antara faktor. Antara faktor lagi, faktor ketiga, Parti Ba'ath ni yang beraliran sosialis ni, sosialis komunis ni, mereka tak boleh tengok ada negara lain yang lebih kaya daripada mereka. Mereka nak semua sama rata. Okay, antara faktor dia juga. Dan antara faktor yang keempat, untuk Iraq ni ataupun Saddam dia nak menyebarkan pengaruh Parti Ba'ath, Parti Sosialis ni. Sebab kita kata lah, ni adalah matlamat jangka masa panjang Parti Ba'ath. Dia nak menyebarkan pengaruh parti mereka ni ke seluruh pelosok negara Arab. Okey. Dan antara faktor kelima, Iraq mendakwa negara Kuwait tu adalah hak milik Iraq. Ni antara dakwaan juga. Dakwaan ni betul ke tak? Dakwaan ni tak tepat. Sebab apa? Sebab Iraq tak pernah ada negara yang merdeka, tak pernah ada kerajaan yang merdeka sebelum 1920. Iraq tak pernah ada negara yang merdeka.
Sebelum 1920. Sedangkan negara Kuwait ni sudah ada negara yang berdaulat sejak 1756. 1756. Kuwait sudah pun menjadi negara yang berdaulat, iaitu 164 tahun awal sebelum Iraq merdeka. Okey. Dan sewaktu negara Kuwait terbentuk, Iraq masih lagi di bawah jajahan Turki Uthmaniyah. Jadi macam mana Iraq nak dakwa Kuwait ni adalah hak milik Iraq, sedangkan waktu Kuwait dah terbentuk, Iraq masih di bawah jajahan Uthmaniyah lagi. Dan Kuwait sudah pun menjadi negara yang berdaulat 164 tahun awal sebelum Iraq. Jadi dakwaan bahawa Kuwait adalah hak milik Iraq ni tak tepat. Kita tengok salah silah kerajaan, salah silah keluarga diraja Kuwait. Kita tengok salah silah keluarga diraja Kuwait. Pemimpin pertama dia Syekh Sabah bin Jabil. Dia memerintah sejak 1756. Salah silah kerajaan diraja Kuwait. Mereka sudah pun ada negara yang berdaulat kira 164 tahun awal sebelum Iran ada negara yang merdeka. Ini salah silah dia. Dia panggil dinasti Sabah, keturunan Sabah. Okey. Antara faktor ke-6, ni faktor yang betul-betul ni, iaitu perebutan telaga minyak. Okey, hai keduniaan juga. Hai dunia juga, harta. Pasal perebutan telaga minyak. Telah selesai perang Iran dan Iraq yang berlangsung selama 8 tahun, 1980 hingga 1988, yang berakhir dengan satu genjatan senjata. Rantau Teluk kembali bergelora apabila berlaku pertikaian telaga-telaga minyak yang terletak di kawasan Ritega dalam negara Kuwait. Iraq dakwa bahawa sempadan negara Iraq berakhir di kawasan tu juga, kawasan Ritega. Sebab jarak sempadan Iraq dengan kawasan telaga minyak di Ritega ni hanya 500 meter je, dia tak jauh. Jadi Iraq dakwa sempadan negara dia berakhir di Ritega juga, dalam telaga minyak juga. Berakhir dalam di telaga minyak tu. Okay. Sedangkan telaga minyak Ritega tu dalam kawasan Kuwait, dalam kawasan negara Kuwait. Tidak, Iraq dakwa negara kami sampai dekat situ, sampai dekat telaga minyak Ritega. Maka Iraq tuduh Kuwait ni duk curi minyak depa lah, sebab Ritega tu dalam kawasan kami. Iraq kata dalam kawasan Iraq juga. Kira Kuwait mencuri minyak Iraq. Ni dakwaan Iraq. Maka apa kata Menteri Luar Iraq? Menteri Luar Iraq, luar yang tak faham lah. Menteri Luar Iraq yang bernama Tariq Aziz. Tariq Aziz ni dia diragui keislamannya. Ada yang kata dia ni Kristian, dia tak masuk Islam pun, Tariq Aziz ni. Okey, apa kata dia? Apa kenyataan dia? Ni kata-kata Tariq Aziz, Menteri Luar Iraq. Dia kata, kawasan minyak Rumailah yang terletak di utara negara Kuwait ni adalah hak milik Iraq. Okey, kata depa. Selama bertahun-tahun kami Iraq menutup sebelah mata kepada pencerobohan Kuwait kerana terlalu sibuk berperang dengan Iran. Okey, Menteri Luar Iraq kata kawasan minyak ni di Rumailah, di bahagian utara negara Kuwait ni adalah hak milik Iraq. Dia kata lagi, dah bertahun-tahun dah kami duk pejam sebelah mata dengan pencerobohan Kuwait ke atas telaga minyak ni. Sebab apa? Sebab kami duk kalut berperang dengan Iran. Sebab tu berlangsung waktu tu berlangsung perang Iran-Iraq. Okey, dah kami dah lama dah sabar. Kami duk pejam sebelah mata Kuwait duk curi minyak kami ni. Sebab kami duk kalut perang dengan Iran. Okey, jadi selepas kami selesai perang dengan Iran ni, kami nak ambil balik lah. Kami nak rampas balik dah telaga minyak kami. Okey, konon-konon dah dakwaan depa. Okey. Maka tanggal 2 Ogos 1990 jam 2 pagi waktu tempatan, waktu Malaysia pukul 7 pagi, tentera Iraq dia berjaya menyeberang ke sempadan Kuwait. Okey. Tanggal 2 Ogos 1990. Waktu sana pukul 2 pagi lah, waktu Malaysia 7 pagi. Dalam masa 9 jam saja. Dalam masa 9 jam, tentera Iraq ni dia berjaya menguasai hampir keseluruhan bandar-bandar utama di Kuwait. Bayangkan tak sampai 24 jam pun. Bukan setakat 24 jam, tak sampai 10 jam pun.
Iraq berjaya tawan lah, jajah Kuwait. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam peta, Kuwait ni halus saja, sedangkan Iraq besar. Kalau lah, contoh macam ni saya bagi, macam Perlis, negara Perlis ni kecil saja, halus saja. Bila Thailand ataupun Siam nak serang Perlis, agak-agak ambil masa lama mana? Tidak silap tak sampai 3 jam pun. Sebab Perlis ni kecil saja. Sedangkan Thailand ni besar. Macam itulah dalam kes Iraq dan Kuwait ni. Kuwait ni kecil saja dalam peta. Iraq besar. Bukan tak sampai 24 jam. Tak sampai 10 jam pun. Hanya 9 jam saja. Kuwait panak. Okey. Tapi macam contoh macam lah saya kata tadi. Kalau Thailand serang Perlis, sak saja. Tapi kalau kena serang, kalau Perlis kena serang, agak-agak adik-beradik Perlis nak duduk diam saja. Ni Kedah, Penang, Perak, nak tengok saja adik depa kena serang dengan Thailand ni. Depa takkan duduk diam, depa akan tolong, depa akan bantu. Macam tu lah dengan negara Kuwait. Bila Kuwait kena serang, geng-geng Kuwait takkan duduk diam. Sebab Kuwait ni dia adalah termasuk anggota Majlis Kerjasama Negara-negara Teluk, GCC, Gulf Cooperation Council. Majlis Kerjasama Negara-negara Teluk. Kuwait termasuk ahli dia. Dalam GCC tu dia ada Arab Saudi, dia ada Qatar, dia ada Oman, dia ada UAE, dia ada Bahrain, dan satu lagi adalah Kuwait. Kuwait termasuk dalam GCC. GCC ni ditubuhkan dia untuk bekerjasama dalam banyak bidang, dalam banyak aspek. Antara dia aspek pendidikan, dia nak bekerjasama dalam aspek ketenteraan, sebab mereka ada tentera mereka sendiri yang disebut sebagai Dir'ul Jazirah, tentera negara teluk ni. Mereka nak bekerjasama dalam berbagai aspek, dalam aspek keagamaan, bidang keagamaan, walaupun mereka tak sehaluan. Sebab negara Oman, dia pemerintah dia adalah Syiah Ibadiyah, walaupun rakyat dia majoriti Sunni. Dan negara Bahrain, pemerintah dia adalah Sunni, ahli sunnah, tapi rakyat dia majoriti adalah Syiah. Jadi negara lain semua Sunni Jadi dia tak boleh nak bekerjasama. Dalam bidang lain boleh, tapi dalam bidang keagamaan ni dia berbeza sikit antara Sunni dan Syiah. Okey. Dan Kuwait termasuk dalam anggota GCC. Bila Kuwait kena jajah, kena serang, GCC akan masuk campur. Okey. Dalam kes ni selepas PBB pun masuk campur juga dalam kes ni. Dalam kes perang teluk Iraq dan Kuwait ni, PBB masuk campur. Tapi setelah PBB gagal, dia tak berjaya nak pujuk Saddam ni supaya keluar daripada Iraq ni. Mereka dah guna cara diplomasi, cara elok-elok, bincang elok-elok, tak jalan juga. Saddam tak mau keluar juga daripada Kuwait. Mereka guna cara tekanan ekonomi, iaitu mereka buat sekatan ekonomi ke atas negara Iraq. Saddam tak mau keluar juga, dia tak jalan juga. Mereka guna macam-macam cara nak suruh Saddam Hussein keluar daripada Kuwait, tak berjalan. Maka pada tahun 1991 berlakulah satu operasi yang disebut sebagai Operasi Ribut Padang Pasir. Operasi ni untuk mereka menggesa Iraq, Saddam Hussein keluar daripada Kuwait, tinggalkan Kuwait, jangan duk jajah dah, jangan duk serang dah. Dan operasi ni, maklumat ni saya ambil daripada luar buku. Sebab apa? Sebab buku ni ditulis pada tahun 1990, sedangkan operasi ni berlaku pada tahun 1991. Jadi dia tak sebut kat dalam ni tentang operasi Ribut Padang Pasir ni, operasi untuk menggesa Iraq keluar daripada Kuwait. Jadi saya ambil maklumat ni daripada luar pada buku ni. Okey, bila saya cek gabungan tentera yang nak masuk Iraq dalam operasi Ribut Padang Pasir ni sebanyak 16 negara, diketuai oleh Amerika dan Saudi. 16 negara ni bergabung. Dia di bawah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, dia banyak negara yang masuk campur ni, antara Bangladesh, Britain, Amerika, Saudi, itu negara teluk, Oman, Qatar, termasuk Kuwait. 16 negara ni bergabung nak gesa Saddam keluar daripada Kuwait. Okey. Okey, taktik perang. Okay, taktik perang Saddam ni saya ambil dalam buku ni. Ni antara taktik perang. Bila tentera bersekutu ni,
Dia serang Iraq. Saddam, apa yang Saddam buat? Saddam dia sembunyikan segala kelengkapan perang dia, alat ketenteraan dia, segala askar-askar dia sembunyi dalam kubur bawah tanah untuk mengelak serangan tentera bersekutu ni. Dan dia biarkan rakyat-rakyat dia ni duduk di rumah mereka masing-masing, yang menyebabkan rakyat dia ni terdedah kepada serangan bom tentera bersekutu ni. Ni antara taktik perang yang disebut dalam buku ni, taktik perang Saddam Hussein. Tapi saya anggap sebagai ni adalah ijtihad Saddam Hussein. Okey, ni kita masuk tentang topik buku ni, iaitu pendapat ulama tentang perang Teluk ni. Sebab tajuk buku ni pun Perang Teluk, pendapat ulama Islam. Jadi kita nak tahu apa pendapat ulama tentang peristiwa ni. Peristiwa perang Teluk antara Iraq dan Kuwait ni. Okey. Dalam buku ni dia dihimpunkan lebih daripada 20 pendapat ulama, pendapat para pemikir Islam dan pertubuhan Islam dari berbagai negara dan berbagai aliran. Macam-macam aliran ada. Ulama aliran ni semua buku ni sebut, buku ni bawa. Okey. Yang menyentuh tentang Saddam Hussein dan perang Teluk. Antara dia adalah pendapat Rektor Al-Azhar Mesir, iaitu Syekh Jadul Haq Ali Al-Haq. Kedua, pendapat ulama Majlis Fatwa Arab Saudi, Syekh bin Baz. Ketiga, pendapat Rabitah Alam Islami, Liga Dunia Islam. Keempat, pendapat pemimpin Ikhwanul Muslimin. Dan kelima, pendapat pemimpin Mujahidin Afghanistan. Keenam, pendapat para pemikir besar Islam yang tidak asing lagi, iaitu Abul Hasan Ali An-Nadawi. Okey, ketujuh, pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Islam. Dan ke-8, pendapat ketua ulama sedunia, iaitu Syekh Ad-Duqtul Yusuf Al-Qaradawi. Okey, ini antara pendapat-pendapat ulama dan para pemikir termasuk pertubuhan Islam daripada berbagai negara yang disebutkan dalam buku ni. Pendapat mereka tentang Saddam Hussein dan perang Teluk. Dia bawa banyak pendapat, lebih daripada 20. Dan daripada Malaysia, dia bawa pendapat ABIM. ABIM ni Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan antaranya lagi adalah Tun Ghaffar Baba. Tun Ghaffar Baba ni waktu tu dia adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okay, dia bawa juga pendapat dia ataupun kenyataan dia tentang perang Teluk ni. Ni ada sebut dalam belakang buku. Ni tentang kata-kata Tun Ghaffar Baba. Sebelum tu dia belum jadi Tun lagi. Tapi waktu tu dia adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Apa kata dia, Tun Ghaffar Baba ni? Dia kata, pendapat dia tentang perang Teluk ni. Persengketaan Teluk berlaku bukannya disebabkan oleh adanya perbezaan akidah di antara mereka yang terlibat, tetapi timbul semata-mata kerana soal keduniaan, perbalahan mengenai sempadan dan perebutan harta kekayaan dunia, kata Encik Ghaffar Baba. Belum tu lagi. Okey, dan dia kata lagi, jika sekiranya peperangan di Iraq sekarang ini boleh dianggap oleh sesetengah pihak sebagai peperangan kerana menegakkan Islam, maka tindakan Iraq menakluki Kuwait adalah satu tindakan yang sukar hendak kita fahami daripada sudut agama. Islam tidak boleh dikembangkan dengan mata pedang, dan di zaman moden ini kita boleh berkata Islam tidak boleh dikembangkan dengan peluru berpandu. Encik Ghaffar Baba, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kenyataannya tentang perang Teluk. Okey. Lagi pendapat Ustaz Abdul Rahman Al-Ghannam. Orang Arab ni dia sebut ustaz, dia pangkat profesor lah. Abdul Rahman Al-Ghannam ni dia adalah penasihat Islam Arab Saudi di Malaysia. Apa kata dia? Dia kata, dalam sejarah bangsa Tatar, bangsa Mongol ni, tidak pernah melakukan keganasan sebegitu rupa macam mana yang Iraq lakukan terhadap Kuwait ni. Sebab Mongol pun tak buat macam Iraq buat ataupun Saddam buat. Okey, antara pendapat Abul Hasan Ali An-Nadawi, pemikir besar Islam. Apa pendapat dia terhadap
tindakan Iraq ni, tentera Iraq terhadap rakyat Kuwait ni. Terujuk dalam ni ya. Okey. Ni kata-kata kenyataan Abul Hasan Ali An-Nadawi terhadap tindakan tentera Iraq terhadap rakyat Kuwait ni. Okey, dia kata, sebaik saja menceroboh Kuwait, askar Iraq melakukan pelbagai tindakan ngeri dan perbuatan yang sangat kejam dan zalim yang tidak pernah berlaku sepanjang sejarah. Para penceroboh dan diktator manapun tidak pernah melakukannya, seperti apa yang dibuat oleh Iraq ke atas rakyat Kuwait. Al-Quran telah menyebutkan dalam surah An-Naml ayat 33. Okey, Al-Quran dah sebut dah tentang apa yang Iraq buat terhadap rakyat Kuwait ni. Yang mana kata-kata Ratu Sabah dalam surah An-Naml ayat 34. Apa kata-kata Ratu Sabah? Ratu Sabah kata, ni Quran Raja perempuan itu berkata, Ratu Sabah kata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negara, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia kepada hina dina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Okey, Ratu Sabah kata, para penguasa ni, para raja-raja ni, bila mereka masuk ke sebuah negara, ke sebuah wilayah, mereka akan merosakkan wilayah tu. Macam mana yang Iraq buat. Iraq masuk Kuwait, mereka akan bagi rosak negara Kuwait. Dan Ratu Sabah kata, mereka akan jadikan penduduk yang mulia ni, menjadi hina dina. Macam mana yang Iraq buat kepada Kuwait. Rakyat Kuwait ni dulu mereka ni mulia, mereka ni kaya, orang ada duit. Kuwait negara kaya. Tapi bila Iraq masuk, apa jadi? Mereka jadi hina dina, mereka jadi pelarian, merempak, mereka tak ada tempat tinggal, mereka jadi hina. Apa yang Iraq buat terhadap Kuwait ni sudah pun disebutkan oleh Ratu Sabah dalam Al-Quran. Ini kata-kata kenyataan Abul Hasan Ali An-Nadawi. Okey, antara kata ada lagi. Okey. Selama ini harapan umat Islam begitu besar terhadap Saddam Hussein yang boleh melakukan usaha yang selama ini terbengkalai. Memang harapan umat Islam kat Saddam Hussein waktu tu memang besar, tinggi. Perpaduan yang selama ini sangat diharapkan boleh digembelingkan oleh Iraq untuk menghadapi perang menentang Israel. Akan tetapi cita-cita itu punah begitu sahaja. Bahkan kini Saddam Hussein menjadi musuh kepada Islam dengan membuka lembaran sejarah buruk, iaitu perpecahan di kalangan negara-negara Arab melalui pencerobohannya ke atas Kuwait. Tindakan Saddam jelas telah meruntuhkan segala pengharapan besar ke arah kebangkitan semula Islam. Ini tamat kata-kata kenyataan Abul Hasan Ali An-Nadawi tentang Saddam Hussein dan tentang Perang Teluk. Okey. Ketika dulu dunia Islam sangat mengharapkan Saddam Hussein, sangat mengharapkan negara Iraq ni bangkit menjadi satu kuasa negara Islam yang besar. Dulu sebelum perjuangan ke arah itu diselewengkan oleh Saddam. Dalam buku ni sebut perjuangan ke arah tu diselewengkan oleh Saddam. Tapi kalau saya tak sebut diselewengkan. Mungkin Saddam Hussein dia salah ijtihad, dia tersalah dalam ijtihad. Okey. Tentang seruan jihad Saddam Hussein. Saddam Hussein dia pernah melakukan seruan jihad. Saddam Hussein dan Menteri Luar Iraq, iaitu Tariq Aziz yang kita sebut tadi, diragui keislaman dia ni. Ada yang kata dia Kristian, tak masuk Islam pun. Okey, mereka melakukan seruan jihad. Kononnya kota suci Al-Haramain, Mekah dan Madinah ni dicerobohi oleh tentera kafir. Mereka pernah buat propaganda ni. Mereka kata Al-Haramain ni, Mekah dan Madinah ni telah dicerobohi oleh tentera kafir. Okey. Kira hampir setiap hari, hampir setiap hari media masa Iraq ni, TV, berita TV ke, surat khabar ke, radio ke, mungkin zaman tu tak tahu ada Facebook dah lagi. Tak ada lagi kat Facebook. Kalau ada mungkin dia buat status di Facebook tapi waktu ada berita TV, di radio, di surat khabar, di majalah. Depa kira buat propaganda. Depa buat seruan jihad. Seruan jihad dengan slogan kata depa. Ni slogan kata ataupun slogan kata depa,
bebaskan Al-Haramain, Mekah dan Madinah ni, dari cengkaman keluarga diraja Saudi. Ni kira propaganda apa? Kira mereka sentiasa gembar-gemburkan bahawa kononnya tentera Amerika telah menceroboh Al-Haramain. Kira tu mereka sebut. Amerika sudah ceroboh Al-Haramain, telah ceroboh Mekah dan Madinah. Kira mereka gambarkan Iraq ni, media masa di Iraq ni, mereka gambarkan seolah-olah tentera kafir ni sedang bersukaria, sedang bergembira dan sedang berseronok di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Mereka gambarkan lagu tu. Mereka gambar ni tentera kafir mereka ni sedang duk berseronok kat Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi. Ni propaganda mereka. Tujuan mereka apa? Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah supaya umat Islam jadi berbelah bagi. Sama ada nak sokong Iraq ataupun nak sokong Saudi. Dan negara teluk ni termasuk Kuwait. Bila mereka buat sensitivity umat Islam terhadap Al-Haramain ni, Mekah dan Madinah ni tinggi. Bila sebut saja Mekah kena ceroboh, Masjid Nabawi kena ceroboh, orang Islam dia akan lupa terus apa yang Saddam buat terhadap bom kimia terhadap rakyat Kuwait, bom kimia terhadap bangsa dia, bangsa Kurdi, penjajahan Kuwait, penjajahan Iraq terhadap Kuwait, apa yang Saddam buat terhadap rakyat Kuwait. Orang jadi lupa dah. Depa fokus apa yang berlaku dekat Al-Haramain. Padahal benda ni tak betul pun. Kira dakwaan bahawa Al-Haramain ni yang telah diceroboh oleh tentera kafir ni tak betul. Dia dinafikan oleh Liga Dunia Islam, Rabitah Alam Islami. Kenyataan Rabitah Alam Islami, mereka kata, kami dengan tegas menyatakan bahawa kota suci Mekah dan Madinah ni terjamin suci dan terlindung daripada segala bentuk pencemaran serta pencerobohan. Dakwaan Iraq bahawa Al-Haramain ni, Mekah Madinah telah kena ceroboh dengan tentera kafir ni tak tepat, tak betul. Dinafikan oleh Rabitah Alam Islami, Liga Dunia Islam. Okey. Dia buat propaganda tu, maka umat Islam ni lupa habis apa yang Saddam buat. Depa lupa terus orang panggil tentang parti Ba'ath ni yang berhaluan sosialis komunis ni. Orang depa tak fokus dah. Depa fokus tentang propaganda Iraq ni. Tentang depa kata Mekah Madinah kena ceroboh ni. Itu adalah tujuan depa. Tujuan seruan jihad Saddam Hussein dan seruan jihad Menteri Luar Iraq Tariq Aziz. Kira waktu ni Saddam Hussein dia kira Iraq banyak buat propaganda. Depa nak biar dunia Islam lupa apa yang depa dah buat. Banyak macam dia nak bagi orang sokong Iraq. Bahkan Saddam Hussein dia pernah mengaku, dalam buku ni pun sebut, Saddam Hussein dia pernah mengaku bahawa dia adalah anak cucu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku sebagai ahli baik. Tapi kita tak pasti. Kita tak boleh terima bulat-bulat, tak boleh tolak bulat-bulat. Wallahu alam. Kalau betul Saddam Hussein adalah anak cucu Nabi, kita hormat, kita sayang dia sebabkan anak cucu Nabi. Okey. Kalaulah seruan jihad Saddam Hussein ni berhasil, buku ni sebut, kalau seruan jihad Saddam Hussein ni berhasil, kemungkinan Al-Haramain ni akan berada di bawah pengaruh parti Ba'ath yang berhaluan sosialis ni. Tapi tak berjaya. Seruan jihad ni tidak berjaya. Tapi kalau berjaya seruan jihad ni, kemungkinan Saddam Hussein dah takluk Mekah dan Madinah, dan Mekah dan Madinah akan berada di bawah pengaruh komunis. Tolong jangan marah saya ni. Saya hanya bercerita tentang apa yang buku ni sebut. Saya kongsikan balik saja. Apa yang berlaku, sejarah yang tertulis saya akan cerita. Ada yang tak sependapat ke, jangan marah. Okey. Tentang jenayah Saddam Hussein yang disebutkan dalam buku ni. Jenayah Saddam Hussein yang dilaporkan oleh Pertubuhan Hak Asasi Manusia, HAM. Dan laporan ni dia disiarkan dalam akhbar dan majalah di Arab tentang laporan tentang jenayah Saddam Hussein. Okey. Disebutkan ini disebutkan dalam buku ni Sejarah di masa lalu adalah bukti jelas bahawa Saddam Hussein tidak teragak-agak menghapuskan sebarang penentangnya, termasuk rakyat Iraq sendiri, demi mencapai cita-citanya yang tidak ada titik penghujung itu. Sesungguhnya jenayah Saddam Hussein sukar untuk dibayangkan dengan perasaan
di luar jangkaan, tidak dapat memenuhi sehelai kertas, malah memerlukan ratusan jilid buku untuk dirakam. Sesungguhnya ia memang meremangkan bulu roma. Okey, memadailah saya menyenaraikan berdasarkan laporan pertubuhan hak asasi manusia yang tersiar di dalam akhbar dan majalah Arab. Okey, antaranya ni laporan hak asasi manusia. Antaranya pertama, pembunuhan 50 orang ulama Islam. Macam mana kisah bagaimana Syekh Abdul Aziz Al-Badri yang sedang berkhutbah di masjid ditembak oleh Saddam Hussein dengan pistolnya sendiri. Okey. Syekh Abdul Aziz Al-Badri ni bila dia sedang berkhutbah, bagi khutbah kat masjid, Saddam Hussein tembak dia dengan pistol dia sendiri. Okey. Kemudian kedua, pembunuhan 200,000 pejuang Palestin dalam satu perkomplotan dengan Yahudi pada tahun 1970. Okey. Ketiga, mengorbankan 900 tentera Iraq dalam peperangan dengan Iran tanpa mendapat apa-apa faedah. Okey. Saddam Hussein dia mengorbankan 900,000 tentera dia untuk berperang Iran-Iraq. Tak ada apa faedah pun. Dalam 9 tahun mereka berperang, Iran dan Iraq berperang. Habis negara hancur, habis nyawa orang terkorban. Tapi mereka buat genjatan senjata. Berhenti perang macam tu je, tak ada berjaya apa pun. Sia-sia nyawa 900,000 rakyat Iran, tentera Iran. Okey, kemudian 1,600,000, 1.6 juta rakyat Iraq cacat dan cedera kerana peperangan. Kemudian 1 juta intelek ni para pemikir Iraq melarikan diri keluar Iraq. Kemudian memisahkan suami isteri di antara rakyat Iran dan Iraq dengan menyogokkan hadiah 4,000 dinar Iraq seorang. Macam mana Saddam Hussein dia pisahkan rakyat Iraq ni dengan rakyat Iran, laki bini ni. Dia pisahkan dengan dia bagi hadiah, dia bagi sogokan. Kira dia nak suruh rakyat Iraq ni berpisah, suami isteri ni berpisah, dia bagi hadiah 4,000 dinar Iraq seorang. Okey, bagi 4,000 hang kena pisah dengan bini hang ataupun hang pisah dengan suami hang. Kira macam nak kata hadiah ke rasuah ke tak tahulah, tapi dia tulis hadiah, sogokan hadiah 4,000 dinar. Okey, kemudian ni semua laporan hak asasi manusia. Kemudian menjadikan rakyat dan kerajaan Kuwait kehilangan negara dan harta benda mereka dirampas. Kemudian menyebabkan kegiatan dakwah Islam dan bantuan yang disumbang oleh Kuwait di seluruh Asia, Afrika dan Eropah terhenti. Okey, kemudian menjadikan pekerja asing terutama di Kuwait dan Baghdad porak-poranda dan kehilangan mata pencarian. Kemudian 1 juta rakyat Iraq ditahan dan diseksa dalam penjara Iraq. Dan kemudian menghalang bantuan kepada mujahidin Afghanistan dan orang yang mengumpul kewangannya ditahan dan diseksa. Ini antara jenayah Saddam Hussein yang dilaporkan oleh Pertubuhan Hak Asasi Manusia. Buku ni sebut apa yang disebutkan ini hanya sebahagian kecil dari jenayah Saddam Hussein sepanjang sejarah. Allahuakbar. Ni tentang kita baca sejarah saja. Janganlah marah yang kecil hati apa. Kita hanya menceritakan tentang sejarah, fakta yang tertulis. Okey. Kira banyaklah apa yang Saddam buat kan. Kita nak sebut satu-satu pun dia tak syok. Saya tunjuk contoh dalam ni dia bawa macam mana gambar-gambar mangsa bom kimia Saddam Hussein. Dia bawa banyak gambar. Saya akan tunjuk sikit. Saya tengok dia jadi macam Allah, simpati, sedih. Jadi Allah, betul lah buku ni sebut dia. Kalau kita nak sebut semua jenayah Saddam Hussein boleh meremang belum lama. Memang betul kan. Kita tengok gambar yang tersebut. Kita tengok memang Allah kesian, sedih. Ni gambar-gambar mangsa bom kimia Saddam Hussein. Kaum Kurdi, bangsa Kurdi. Mereka ni mangsa bom kimia. Okay. Ni asap bom kimia. Asap naik penuh ni. Asap ni bom kimia ni dia awal bila keluar asap dia dihitam,
kemudian jadi putih, lepas tu dia jadi kuning-kuning asap. Ni macam mana ni? Orang mati, bergelimpangan mati. Bergelimpangan mayat menyembah bumi, satu kekejaman yang sungguh tragedis dan memilukan. Banyak gambar bawa. Saya tunjuk sikit-sikit ya. Jom. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada mangsa pengeboman bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Semua mayat-mayat ni, mangsa bom kimia. Kaum Kudi, kaum bangsa Saddam Hussein ni hari. Terpaksa diangkat dengan lori. Ni mati. Semua yang, kalau betul lah depa ni Syiah kan. Tapi ada kan sanggup anak-anak, perempuan, orang tua bom kimia depa tak kenal hang Sunni ke hang Syiah ke hang orang tua ke. Jadi kita akan tunjuk macam mana binatang pun mati kena bom kimia ni. Ini budak-budak ni kesian tengok. Lagi. Ni macam mana ayah pegang anak walaupun kedua-dua ni tak bernyawa dah. Masih di pangkuan ayah sekalipun keduanya sudah tidak bernyawa lagi. Atas bawah, mangsa bom kimia tidak memilih sama ada manusia ataupun haiwan. Semuanya menemui maut setelah menyedutnya. Apa yang saja binatang sedup bom kimia ni, asap kimia ni mati. Manusia sedup mati. Dia tak kenal. Bom kimia tak kenal hang Sunni, hang Syiah, hang binatang sekalipun dia tak kenal. Binatang tu hidup, bom ni, asap ni mati. Ni banyak orang. Ni banyak binatang ni. Kambing ke apa tak tahu ni. Tu mati kena bom kimia. Bayangkan. Gamuk ke kita nak buat ni? Orang binatang ni. Okey. Ni budak-budak mati. Atas bawah ni dia tulis apa? Mati di dalam kenderaan. Bom kimia mampu meresap ke segenap tempat mengikut peredaran udara di kawasan yang luas. Ni mati dalam kereta, dalam kenderaan. Bom kimia. Dalam kereta pun bom kimia, asap tu boleh masuk. Tak boleh sembunyi kat mana. Patutkah kita melupakan kezaliman ini dengan begitu mudah hanya kerana slogan jihad yang penuh tipu daya? Atas, hanya manusia yang berhati syaitan sanggup melakukan kekejaman yang sebegini rupa. Okay. Tu mati. Apakah dosa-dosa mereka wahai Saddam Hussein sehingga mereka mesti dihukum dengan senjata kimia? Tidakkah Islam mengajar kamu supaya mengasihi saudara seagama? Wahai Saddam Hussein, macam mana budak-budak mati, orang tua, perempuan. Ni budak-budak sekeluarga yang turut terkorban di halaman rumah mereka sendiri. Dalam lori. Oh, ni sedih. Wajah seorang wanita Kurdi yang cuma terkena sekelumit saja dari asap bom kimia. Entah. Buat. Tengok ni. Ni perempuan ni budak ni hanya kena sikit saja. Ni melecok. Kulit yang terkena bom kimia kelihatan mengelembung dan meninggalkan kesan cacat yang serius. Ni kena, yang adik ni kena sikit saja. Jadi kena. Ni jadi melecut, jadi kembung. Kesan daripada bom kimia. Ni Allah ni. Tu. Tersirat jadi. Kena sikit yang bom kimia ni. Bahagian paha dan betis yang terdedah kepada bom kimia terpaksa diberi rawatan rapi kerana kecederaan parah. Kulit belakang lelaki ini kelihatan tersiat di sana sini selepas terkena bom kimia. Allah, sakit. Kesan bom kimia. Ni muka. Bom kimia Iraq Saddam Hussein. Ni anak-anak mati. Kita hanya menceritakan sejarah. Islam dan bom kimia. Dan anak-anak, budak-budak semua.
Yes. Bersembunyi di dalam gua bersama keluarga setelah melarikan diri dari serangan bom kimia rejim Iraq. Sembunyi dalam gua. Ni meninggalkan kampung halaman menuju ke suatu tempat yang belum pasti. Bangsa Kurdi terus menjadi pelarian dan ditindas di bumi mereka sendiri. Bangsa Kurdi ni ahli sunnah ni. Bangsa Saddam Hussein ni. Bila sebut Kurdi, saya sebut tadi, bila sebut Kurdi, automatik Islam dan ahli sunnah. Macam mana Salahuddin? Salahuddin Islam dan ahli sunnah. Okey, ni para pemerhati antarabangsa dan wartawan asing sedang diperlihatkan sebutir bom kimia Iraq yang tidak meletup di kawasan yang pernah menjadi sasaran jet-jet pejuang Iraq. Mereka nak main tengok ni kan, bom yang tak meletup ni pakai topeng. Cukup lengkap. Okey, ini sikit tentang peristiwa bom kimia yang melanda bangsa Kurdi. Okey, jadi macam buku ni sebut lah, apa yang disebutkan ni adalah sebilangan kecil saja jenayah Saddam Hussein sepanjang sejarah. Tapi kita tak nafikan lah, Saddam Hussein ni dia lantang terhadap Barat dan Israel. Kita tak nafikan, saya sikit pun tak nafikan bahawa Saddam Hussein ni kehebatannya dia lantang, dia berani terhadap Barat ni. Dia antara pemimpin Amerika, pemimpin Arab yang berani terhadap Amerika dan Israel. Okey, tengok macam mana Saddam dia punya lantang dekat negara Barat ni. Selepas Saddam Hussein dia kecewa. Selepas dia kecewa dengan negara Barat ni, sebab Saddam Hussein tak dapat pinjam duit. Saddam Hussein nak pinjam duit, dia tak mau bagi. Saddam Hussein nak pinjam duit dekat negara Barat ni kan. Negara Barat tak mau bagi. Saddam Hussein dia buat satu kenyataan yang lantang. Kira boleh kata ugutan lah. Kira Saddam Hussein memang ugutan dia, memang saya respect lah. Apa Saddam Hussein kata? Saddam Hussein kata dia nak bakar separuh negara Israel kalau Tel Aviv menyerang mana-mana negara Arab. Bukannya ugutan, kalau hang tak mau bagi aku pinjam duit, aku nak tak mau kawan hang, ataupun aku nak putus hubungan hang. Tak. Saddam Hussein ugut bahawa dia akan bakar separuh negara Israel jika Tel Aviv ni markas tentera Israel, jika Tel Aviv menyerang mana-mana negara Arab. Tu dia punya cabaran, dia punya ugutan dia tuan. Dia nak bakar separuh negara Israel kalau Israel ni sentuh mana-mana negara Arab. Sebab itulah kita tak lagi kita akan sebut macam mana GCC, negara Teluk ni kan, depa gunakan Saddam untuk nak perang dengan Iraq ni, nak perang dengan Iran ni. Sebab depa tahu Iraq ni, Saddam Hussein ni memang orang hati kering punya orang. Sebab tu negara Teluk Arab Saudi pun selepas tu depa bermusuhan dengan Iraq, dengan Saddam. Tapi sebelum tu, waktu Iraq berperang dengan Saddam tu, Iran Syiah duk perang dengan Saddam tu kan, negara Teluk Saudi apa ni kan, depa support Saddam. Sebab depa tahu Saddam ni memang hati kering, dia berani. Okey, sebab tu depa gunakan Saddam. Negara Teluk ni Saudi depa gunakan Saddam untuk berperang dengan Iran, sebab depa nak kawal atau depa nak menghalang kemarahan pengaruh revolusi Iran ni, revolusi Syiah. Waktu tu di Iran berlaku revolusi Syiah Iran 1979. Jadi negara Teluk ni depa tak mau pengaruh revolusi Syiah Iran ni mengaibak ke negara depa. Jadi depa sponsor Saddam Hussein. Orang panggil depa support Saddam Hussein untuk perang dengan Iran. Depa gunakan Saddam sebab depa tahu Saddam ni memang berani punya orang, hati kering punya orang. Dia boleh ugut lagu tu je. Dia ugut siapa ni? Dia tak nak bakar separuh Israel, dia ugut Amerika ni. Dia ugut negara Barat. Dia bukan ugut Israel saja. Dia ugut Amerika. Tujuan dia nak ugut Amerika. Sebab apa? Sebab Israel ni adalah negara anak emah Amerika. Bila ugut Israel, nak bakar Israel, seolah-olah Saddam Hussein telah ugut Amerika. Ini dahsyat lah. Memang saya tak tahu ada tak pemimpin yang pernah ugut lagu tu, nak bakar separuh negara Israel. Tapi dia pernah buat. Saya akan sebut. Dia bukan ugut saja, dia pernah buat. Okey. Sebab sebelum ni Saddam Hussein dia pernah dapat pinjaman. Sebelum ni GCC, Gulf Cooperation Council ni dia pernah dapat pinjaman daripada Saddam Hussein pernah mendapat pinjaman duit daripada GCC, Gulf Cooperation Council, Majlis Kerjasama Negara Teluk. Waktu tu depa cerita sebut tadi, negara Teluk ni Saudi dia tak mau pengaruh Syiah ni mengaibak ke negara depa. Jadi depa bagi Saddam pinjam duit, depa support Saddam gila-gila punya,
nak kawal ni kemarahan revolusi Syiah Iran ni. Okey. Jangan roket Saddam. Kita tak nafikan juga bahawa Saddam Hussein ataupun Iraq di zaman Saddam pernah menghantar roket ke atas negara Israel. Dahsyat ada dia. Saya tak tahu ada tak lagi pemimpin yang pernah hantar roket. Iran yang kata Iran ni duk anti sangat dengan Amerika ni. Saya tak tahu depa pernah dak hantar roket ke Israel. Tapi kalau Saddam Hussein dia pernah hantar roket ke negara Israel. Ke Iran saya tak tahu. Tapi negara Arab lain adalah waktu perang Iran-Iraq ni. Perang Arab Israel, negara lain pun ada juga hantar bom terhadap Israel ni. Tapi kalau Iran ni yang daripada kata depa anti sangat dengan Israel ni, saya tak tahu Iran pernah tak hantar roket ke Israel ni. Tapi kalau Saddam Hussein sungguh dia pernah buat. Okay. Kita tak nafikan memang pada Iraq pada zaman Saddam ni pernah serang Amerika. Pernah serang Israel dengan bom, dengan roket. Namun dalam buku ni sebut, ni saya nak sebutkan apa yang disebutkan dalam buku ni. Namun serangan Saddam ke atas Israel tu, dia seolah-olah terdapat konspirasi yang menguntungkan Israel. Ni apa yang saya sebut, apa yang buku ni sebut. Serangan roket Saddam terhadap Israel ni, dia seolah-olah ada konspirasi dengan Israel. Konspirasi yang menguntungkan Israel. Okey. Kira serangan Saddam Hussein terhadap Israel ni tak rugi pun. Kira yang lebih banyak dia untung. Israel untung. Pertama, roket Saddam Hussein tu dia tak dilancarkan ke Tel Aviv. Yang mana Tel Aviv ni adalah markas tentera Israel. Tapi roket Saddam Hussein ni dia dilancarkan disasarkan ke kawasan Haifa, wilayah Haifa. Yang mana Haifa ni adalah kawasan penempatan orang Palestin. Sebab tu walaupun banyak kali Iran hantar roket ke Israel, kira Israel ni depa tak mengalami kemalangan jiwa yang banyak, tak ramai yang terkorban. Sebab apa? Sebab roket Iran tu disasarkan ke wilayah Haifa, ke wilayah penempatan orang Palestin. Okey. Antara nombor dua, antara yang menguntungkan Israel lagi. Okey. Dengan serangan Saddam terhadap Israel ni, Israel berjaya mendapat simpati negara-negara dunia, bahkan negara-negara barat. Yang selama ni negara barat ni negara barat termasuk negara Islam duk kecam Israel ni sebab depa kekejaman Israel terhadap Palestin ni. Kira negara dunia, negara barat semua duk kecam Israel. Dengan serangan Saddam Hussein terhadap Israel tu, kira dunia dilupa. Dia dilupa, bahkan dunia bersimpati dekat Israel. Okey. Ni antara yang menguntungkan Israel. Dunia negara barat khususnya negara barat jadi lupa terus kekejaman yang buat terhadap orang Palestin. Depa lupa. Bahkan depa bersimpati pula dekat Israel. Sebab apa? Sebab Saddam Hussein serang depa. Okey, ketiga, dengan serangan Saddam Hussein terhadap ke atas Israel ni, Amerika mengirimkan beratus-ratus peluru berpandu Patriot. Yang mana peluru berpandu ni setiap satu bernilai $1 juta dolar. Tanpa Israel perlu mengeluarkan sekupang pun. Disebabkan apa? Disebabkan serangan roket Saddam Hussein ni, mereka hantar ke Israel ni peluru berpandu Patriot. Satu peluru berpandu bernilai $1 juta. Israel tak payah keluar sekupang pun. Okey. Ni menjadikan Israel satu-satu negara di Timur Tengah yang memiliki peluru berpandu Patriot ni. Menyebabkan Israel jadi negara yang kuat waktu tu. Dia negara Timur Tengah ni, antara negara Arab sekeliling dia, hanya Israel saja yang ada peluru ni, peluru berpandu Patriot. Disebab apa? Disebabkan serangan roket Saddam terhadap Israel. Ni janganlah marah saya. Ni bukan saya nak bela lain, nak keji Saddam pada. Ni saya hanya menceritakan apa yang disebutkan dalam buku ni. Ni adalah sejarah. Sebab saya tak bagi terkejut. Lepas ni bila dengar tentang kehebatan Saddam, sisi kegemilangan, dia tiba-tiba dengar cerita yang berbeza, kita jadi terkejut. Ini saya cerita apa yang buku ni sebut. Okey. Poin keempat, antara yang menguntungkan Israel lagi, dengan serangan Saddam Hussein terhadap Israel ni, menyebabkan negara Jerman yang merupakan musuh ketat Yahudi ni sejak zaman Hitler lagi. Selepas Saddam serang Israel, Jerman bagi bantuan terhadap Israel. Okey. Buat pertama kalinya Jerman bagi bantuan berupa alat-alat
ketenteraan untuk memintas roket-roket Iraq ni. Disebabkan apa? Disebabkan serangan roket Saddam. Banyak keuntungan yang Israel dapat. Antaranya adalah musuh ketat daripada Jerman ni sejak zaman Hitler lagi. Zaman Nazi lagi, kira musuh ketat dengan Yahudi. Macam peristiwa Holocaust. Tapi bila Israel kena serang dengan Saddam Hussein, Jerman buat pertama kali bagi bantuan dekat Israel. Dia bagi bantuan alat-alat ketenteraan untuk memintas roket-roket Saddam. Okey. Poin kelima yang menguntungkan Israel lagi, dengan serangan Saddam ke atas Israel, Israel menuntut sebanyak 16 bilion dolar sebagai ganti rugi atas kemusnahan yang berlaku akibat roket Saddam Hussein ni. Dan 16 bilion dolar tu sebagai jaminan bahawa Israel takkan balas balik serangan Iraq. Okey. Sebab itulah Israel tak balas roket Iraq ni. Serangan Iraq ni Israel tak balas pun. Sedangkan Israel ni kita tahu, Israel tidak pernah lepaskan satu peluang pun untuk serang mana-mana negara Arab. Tu sifat Israel. Dia selalu cari peluang untuk menyerang mana-mana negara Arab. Tapi dalam kes Saddam, mereka tak serang. Mereka tak balas balik. Sebab apa? Misalnya Palestin, Hamas ataupun Al-Qassam ni, bila mereka serang Israel, Israel balas balik. Ataupun dalam perang Arab Israel, negara-negara Arab macam Syria, Mesir, lagi Jordan serang Israel. Walaupun ramai pakatan negara Arab gabung perang Israel, Israel balas balik. Tapi dalam kes Saddam, Israel tak balas balik. Okey. Sebab apa? Okey, buku ni timbul persoalan. Sebab apa? Adakah kerana ini menguntungkan Israel? Atau ada pakatan sulit antara Iraq dengan Israel? Ni lah pendapat penulis buku. Dia seolah ada hubungan sulit. Dalam sejarah Arab Israel, Arab serang Israel, Israel akan balas. Mapilah berapa negara pun, berapa buah negara dalam perang Arab Israel. Negara Arab ni ramai banyak buah negara serang Israel, Israel balas. Iraq dia tak balas, tak tahu siapa. Dia seolah-olah ada pakatan sulit. Ini saya baca apa yang disebutkan dalam buku ni. Berkenaan dengan hubungan sulit antara Iraq dengan Yahudi ni, Iraq dengan Amerika ni, dia disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, pemimpin Islam, ulama Islam yang besar. Disebutkan dalam ni. Rencana Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang hubungan Michael Aflaq dengan anak perempuan bekas Perdana Menteri Israel. Syekh Muhammad Al-Ghazali, rencana dah. Syekh Muhammad Al-Ghazali dia ada sentuh tentang hubungan antara Iraq dan Israel. Sebab apa? Kira berita ni bukan main daripada wartawan besar ni, main daripada ulama besar. Kalau main berita ni main daripada wartawan, kita boleh lagi kemungkinan ni hanya tak tepat maklumat ni, tapi main daripada ulama. Ulama takkan cakap kalau tak ada bukti. Syekh Muhammad Al-Ghazali dia sentuh tentang hubungan sulit antara Iraq dan Israel. Sebab apa? Sebab Michael Aflaq yang kita sebut sebagai pengasas parti Ba'as yang memerintah Iraq. Pertama, dia adalah Kristian dan ayah dia asalnya adalah Yahudi. Ayah Michael Aflaq ni, pak dia Yahudi berketurunan Yunani, Greek. Dan dia kemudian dimasuk agama Kristian. Michael Aflaq, pengasas parti Ba'as. Dan Michael Aflaq ni akhirnya dia kahwin dengan anak bekas Perdana Menteri Israel, Golda Meir ni, anak perempuan dia. Pengasas parti Ba'as kahwin dengan anak bekas Perdana Menteri Iraq, bekas Perdana Menteri Israel. Okey. Ayah pengasas parti Ba'as ni pun adalah Yahudi. Dia sendiri adalah Kristian. Parti Ba'as ni lah yang memerintah Iraq. Okey, dia sebab tu Imam Muhammad, bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia sentuh tentang hubungan sulit ni. Dia sebut, dia tunjuk lagi. Bukan ni, berita ni bukan main daripada wartawan, ni main daripada ulama. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia sebut tentang hubungan sulit Iraq dan Israel. Okey. Tapi dikatakan Saddam dia ada tujuan lain lah. Atas serangan dia terhadap Israel, dia ada tujuan lain. Antara tujuannya supaya dunia melupakan kekejaman yang dia pernah lakukan terhadap bangsa Kurdi, yang dia pernah lakukan terhadap rakyat Kuwait, penjajahan terhadap Kuwait ni, untuk dunia Islam lupakan
apa yang dia buat terhadap bangsa Kurdi, bom kimia ni, dan melupakan penjajahan dia terhadap Kuwait, terhadap negara Kuwait. Okay. Bila Saddam bom Israel, hantar roket ke Israel, dunia Islam jadi lupa lagi. Macam tadilah. Tadi bila berlaku antara krisis antara blok Saudi, negara Arab, negara Teluk dengan Iraq, dia buat propaganda. Dia habaq kata Mekah Madinah ni kena ceroboh dengan tentera kafir. Jadi umat Islam, dunia Islam jadi lupa. Depa tak ingat dah apa yang Saddam Hussein buat tu terhadap Kuwait. Depa lupa. Depa fokus tentang dakwaan propaganda ni, bahawa Mekah Madinah kena ceroboh dengan tentera kafir ni. Kali ni Saddam serang pula Israel. Hantar roket ke Israel. Tujuan dia nak bagi negara Islam, kali lagi negara Islam lupa apa yang dia buat. Orang duk fokus tentang Saddam Hussein berani, hebat. Kira tujuan Saddam Hussein ni kan memang terbukti berjaya. Kalau kita tanya orang yang pernah hidup, orang tua-tua yang pernah hidup zaman ni, waktu ni Saddam Hussein diangkat sebagai hero, sebagai wira Islam. Ada yang digelar sebagai singa Arab, bahkan ada yang digelar sebagai Saddam Hussein ni Salahuddin Al-Ayyubi kedua. Kan Salahuddin Al-Ayyubi kan bangsa Kurdi, Saddam pun bangsa Kurdi juga. Tapi ada orang sampai angkat Saddam Hussein sebagai Salahuddin Al-Ayyubi kedua. Ada yang gelar dia sebagai singa Arab. Sebab apa? Sebab dia berani hantar roket ke Israel. Okey. Okey. Kalaulah benar Saddam Saddam dia nak bantu orang Palestin untuk menghancurkan Israel kan, dia tak perlu pergi seorang-seorang. Ni Saddam Hussein diserang seorang-seorang dia tak pakat pun dengan negara Arab. Kalau betul dia nak bantu Palestin untuk hancurkan Israel ni, dia kena berpakat dengan negara Arab. Macam mana dalam perang Arab Israel kan, walaupun dalam perang Arab Israel ni Iraq pun termasuk juga perang dengan Israel. Walaupun Iraq berpakat dengan ramai negara, depa kalah dan dalam ada perang yang mereka kalah, ada yang perang mereka menang. Sebab perang Arab Israel ni banyak siri. Dia ada perang Yom Kippur, perang 6 hari banyak. Ada yang negara Arab kalah. Walaupun negara Arab ni bergabung 5-6 buah negara, mereka kalah. Tapi pasal apa Saddam Hussein dia terlampau berani sangat pergi seorang-seorang dia serang Israel? Pasal apa dia tak berpakat dengan negara lain tu, dengan negara Arab, geng-geng dia dulu untuk serang Israel? Sedangkan Iraq dia tahu bahawa kekuatan negara Iraq ni, kekuatan ketenteraan Iraq tak mampu untuk mengalahkan Israel. Sebab Israel ni ditaja oleh senjata dia, ditaja oleh Amerika. Senjata-senjata yang canggih semua mereka bagi. Dan serangan Saddam terhadap Israel ni, dia ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Roket Saddam terhadap Israel ni menguntungkan Saddam Hussein dan menguntungkan Israel. Jadi win-win. Sebab apa? Disebabkan serangan roket Saddam terhadap Israel ni, dunia melupakan segala kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap umat Palestin, terhadap rakyat Palestin. Dan dunia juga melupakan apa yang Saddam pernah buat dekat bangsa Kurdi, bom kimia. Dunia lupa apa yang Saddam buat terhadap rakyat Kuwait. Apa yang Saddam Iraq jajah Kuwait ni, dunia Islam dilupa dengan serangan Saddam Hussein ni. Waktu ni orang angkat Saddam Hussein sebagai hero Islam. Dia berani serang Israel. Jadi orang lupa lah apa yang dia buat, bom kimia terhadap bangsa Kurdi ni. Macam tu juga Israel. Bila Israel kena serang dengan Iraq, dunia khususnya dunia barat, mereka lupa. Dan mereka bagi bantuan pula. Mereka bersimpati. Dunia barat bersimpati dekat Israel. Sebab Israel ni kena serang dengan Saddam Hussein. Bahkan dunia semua lupa apa yang Israel buat terhadap umat Islam di Palestin. Orang dah bersimpati pula dekat Israel. Okey, sebab itulah Israel sebab tu Saddam Hussein dia serang Israel dengan sendiri dia. Dia tak berpakat pun dengan negara Arab. Dan sebab tu juga Israel tak balas balik serangan Iraq. Dalam kes ni kan, Israel tak balas. Ni kita sebut tadi. Negara Palestin, Al-Qassam, Hamas serang Israel, Israel balas. Gabungan negara Arab perang Israel balas. Tapi Iraq seorang-seorang dia perang Israel tak balas. Sebab apa? Okey, ini yang timbulkan dalam buku ni. Adakah sebab serangan Saddam Hussein terhadap Israel ini menguntungkan Israel, atau Iraq ada hubungan sulit dengan Yahudi, dengan Israel macam yang disebutkan tadi dalam buku ni? Okey, jadi kita nak masuk, kita selesai dah. Kita nak masuk tentang penangkapan Saddam Hussein. Okey,
cerita tentang penangkapan Saddam Hussein saya ambil daripada luar buku. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, buku ni ditulis sewaktu tentera Kuwait masih lagi menjajah tentera Iraq masih lagi menjajah Kuwait, dan buku ni juga ditulis sewaktu Saddam Hussein masih lagi hidup dan masih lagi berkuasa di Iraq. Dan dia tak sebutlah tentang penangkapan Saddam Hussein, kematian Saddam Hussein, dia tak sebut. Jadi saya terpaksa baca dari sumber-sumber luar. Okey. Saddam Hussein dia ditangkap pada 13 Disember 2003 oleh Amerika, tentera Amerika. Dia ditangkap dalam sebuah lubang bawah tanah tempat dia bersembunyi dekat kota kelahiran dia di Tikrit. Saddam Hussein ditangkap dalam operasi yang disebut sebagai Operasi Fajar Merah. Okey, pada 13 Disember 2003. Dia duduk dalam lubang bawah tanah. Kita boleh tengok dekat YouTube gambar macam mana lubang yang Saddam sembunyi tu. Lubang kecil lah, dia duduk bawah tu, sembunyi. Tapi dia ditangkap oleh tentera Amerika. Saddam dia diburu ataupun ditangkap oleh Amerika atas tuduhan memiliki senjata pemusnah massal, senjata pemusnah besar-besaran. Mereka tuduh Iraq ni ada simpan senjata pemusnah besar-besaran. Sebab tu lah Saddam Hussein kena buru dan kena tangkap. Tapi tuduhan ni tak betul ya. Tuduhan Amerika bahawa Iraq ada simpan senjata pemusnah massal ni tak betul, tidak benar, bohong. Sebab apa? Bukannya bohong, sebab salah, tak tepat. Ni diakui sendiri oleh bekas Presiden Amerika, iaitu George W. Bush. George Bush Junior. George Bush kan dia ada dua, George Bush bapa dan George Bush anak. Okey. George Bush sendiri mengaku bahawa dia salah dapat maklumat, dia silap dapat maklumat. Okey. Dalam buku ni dalam buku ni fail sulit Presiden Amerika, macam mana George Bush sendiri mengaku bahawa dia salah dapat maklumat tentang dakwaan Iraq ataupun Saddam memiliki senjata pemusnah massal. Sebut dalam buku ni. Okey. Ini kenyataan George Bush. Tak masuk kenyataan lagi. Okey. Pada 2 Disember 2008, Bush sentiasa dikenang sebagai Presiden Perang memohon maaf melalui program siaran Perbadanan Penyiaran Amerika, ABC. Melalui program itu, beliau menyatakan tersilap menerima maklumat perisikan berkaitan senjata pemusnah besar-besaran Iraq. Dia hanya mengaku hal ini menyebabkan beliau melancarkan operasi ketenteraan yang sudah memusnahkan negara teluk itu. Okey, ni kenyataan George Bush. Apa dia kata? Dia kata, perkara paling teruk yang pernah saya lakukan sepanjang menjadi presiden adalah menerima maklumat salah berkaitan Iraq. Ni kata George Bush. Dia kata, selama aku jadi presiden ni, benda yang paling teruk yang aku pernah buat adalah aku menerima maklumat yang salah tentang Iraq, tentang Saddam Hussein, bahawa Iraq ni menyimpan senjata pemusnah besar-besaran, senjata pemusnah massal. Tapi apa boleh buat? Iraq dah hancur, Saddam Hussein pun dah mati. Dia kalau dia menyesal tahun mana pun, ni dia wayang je ni buat menyesal. Benda yang aku paling teruk buat lah, aku silap apa maklumat tentang negara Iraq. Ni semua wayang ni. Tapi apa boleh buat? Saddam Hussein pun dah mati, negara Iraq pun dah hancur lebok, baru hang nak mengaku kata hang tersilap apa maklumat. Okey, ni persoalan yang saya timbul kan. Sebab apa? Saddam Hussein dia didakwa atas tuduhan Amerika dakwa bahawa Saddam Hussein ni ada simpan senjata pemusnah besar-besaran, senjata pemusnah massal. Sebab apa Amerika tak dakwa bahawa Saddam Hussein ada simpan senjata kimia? Sebab dah terbukti bahawa Saddam Hussein pernah guna senjata kimia terhadap bangsa Kurdi. Tapi Saddam Hussein tak didakwa atas dakwaan tu. Dia tidak dituduh atas tuduhan menggunakan senjata kimia. Tak. Tapi Saddam Hussein didakwa atas kesalahan menyimpan senjata pemusnah massal. Sebab apa dia buat tuduhan tu? Pasal apa mereka tak kata Saddam Hussein kami nak tangkap dia sebab dia ada senjata kimia dan dia pernah bunuh bangsa Kurdi dengan senjata kimia. Tapi tak. Senjata kimia terbukti. Kalau mereka guna alasan tu memang terbukti Saddam pernah guna senjata kimia. Tapi Amerika guna alasan Saddam Hussein ada simpan senjata pemusnah besar-besaran. Sedangkan benda tu tak ada pun. Bom tu tak ada pun. Senjata pemusnah besar-besaran tu tak ada.
George Bush sendiri mengaku, tadi kita baca, dia sendiri mengaku bahawa dia tidak dapat maklumat. Saya jadi tertanya, sebab apa Amerika tak dakwa Saddam Hussein atas dakwaan ni, atas tuduhan ni, atas tuduhan senjata kimia ni, tapi dia membuat dakwaan atas benda yang tak ada pun. Sebab apa? Terfikirkan. Bila saya baca, saya tahu lah sebab apa. Saya kaji sikit, saya tahu sebab apa Amerika tak dakwa Saddam Hussein atas kesalahan memiliki bom kimia, tapi dakwa atas kesalahan yang tak ada pun bom tu. Sebab bom kimia ni, Saddam Hussein dia bahan-bahan untuk memproses bom kimia, senjata kimia, dia ambil daripada Amerika dan ada negara Eropah yang lain. Saddam Hussein ambil bahan untuk buat proses bom kimia tu daripada Amerika, daripada negara Eropah, masuk Soviet Union, Uni Soviet, Rusia lah ni. Okey. Sebab itulah Amerika tak dakwa Saddam Hussein atas tuduhan ni, tuduhan memiliki senjata kimia. Sebab depa pun, senjata tu pun depa yang bagi bahan. Depa pun ada campur tangan juga. Tu antara mungkin saya rasa sebab tu kot, sebab dia tak tuduh Saddam Hussein dengan senjata kimia, tapi tuduh dengan senjata pemusnah massal. Sebab senjata kimia tu main daripada Amerika juga. Amerika pun ada campur tangan juga dalam ni. Okey, akhirnya Saddam dia jatuhkan hukuman gantung atas segala kesalahan dia yang lampau pada 30 Disember 2006. Pada umur dia 69 tahun. Saddam Hussein merintah lama. Dia merintah pada tahun 1979 sampailah dia dilucutkan jawatan pada 2003. 1979 dia awal pada Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri Malaysia 1981. Saddam Hussein awal 2 tahun. Saddam Hussein jadi Presiden Iraq 1979. Dan mereka sama-sama letak jawatan tahun yang sama, 2003. Tun Dr. Mahathir letak jawatan 2003, tapi Saddam Hussein dia bukan letak jawatan, tapi dia dilucutkan jawatan Presiden Iraq pada 2003. Tapi dia merintah, kita kata Tun Dr. Mahathir merintah lama dah, 22 tahun. Tapi ada lagi lebih lama lagi. Saddam Hussein memerintah Iraq 24 tahun. Tapi ada yang lebih lama lagi pada Saddam Hussein. Tadi kita akan sebut siapa dia. Okey. Kita masuk tentang kisah kematian Saddam Hussein di tali gantung. Kisah ni pun tak ada cerita dalam buku juga. Tapi waktu saya duk mengkaji, 2-3 hari ni saya duk mengkaji tentang Saddam Hussein, saya terjumpa satu kisah yang mana kisah ni diceritakan oleh bekas peguam Saddam. Ada versi yang kata cerita ni daripada kisah daripada bekas peguam Saddam Hussein. Ada versi yang sebut kisah ni daripada tentera Amerika yang jaga Saddam Hussein waktu kat penjara tu. Okey, kemungkinan dua-dua versi ni betul. Yang kisah ni diceritakan juga oleh bekas tentera Amerika Syarikat yang duk menjaga Saddam Hussein di penjara tu, dan kisah ni juga diceritakan oleh bekas peguam Saddam Hussein. Kemungkinan dua-dua ni betul. Okey. Dikatakan Saddam Hussein waktu dia nak dijatuhkan hukuman gantung kan, dia selalu bersolat, dia selalu baca Quran. Bahkan kalau kita tengok di YouTube dalam video Saddam Hussein dalam mahkamah, dalam perbincangan dia dalam mahkamah, pembicaraan dia di mahkamah, Saddam Hussein bawa Al-Quran. Kita tengok YouTube, ada banyak video. Saya duk kaji banyak video Saddam Hussein. Okey, macam mana dia masuk mahkamah, dia bawa Al-Quran, jadi macam dia insaf lah. Dia banyak solat. Okey. Bila tiba hari di mana Saddam nak dijatuhkan hukuman gantung, dia minta kepada peguam dia ataupun tentera Amerika ni nak pakai baju yang sejuk, atau baju sejuk atau baju yang labuh. Dia minta peguam ni nak pakai baju yang labuh, yang tebal ni. Bila orang tanya dia sebab apa dia nak pakai baju yang tebal-tebal ni, yang baju yang labuh-labuh ni, apa dia kata? Saddam Hussein jawab. Saddam Hussein kata bahawa Iraq lah ni dia berada di musim sejuk. Saddam Hussein kata Iraq lah ni dia berada di musim sejuk. Aku takut bila hari aku nak digantung nanti, bila aku nak digantung sekejap lagi, orang Iraq, orang yang tengok, rakyat Iraq yang tengok bahawa aku ni sejuk, aku ni getak. Rakyat Iraq akan ingat aku takut. Faham tak? Bila Saddam Hussein kata, lah ni di Iraq musim sejuk, aku takut waktu aku gantung ni aku jadi sejuk, tergetak, menggigil. Tapi bila orang yang tengok, orang akan ingat aku ni takut.
Orang akan kata Saddam Hussein takut dengan tali gantung, takut dengan hukuman mati sampai tergetak-getak, sampai menggigil. Dia tak mahu itu. Sebab hukuman gantung Saddam Hussein ni, dia orang panggil mendapat liputan dunia, termasuk berita TV apa dah CNN dengan berita-berita negara Arab kan, mereka buat rakaman macam mana Saddam Hussein kena hukum gantung. Dia tak mau bila orang nampak ni, tengok rakaman dia kena gantung ni kan, orang nampak dia getak, menggigil, orang akan ingat dia takut. Jadi dia tak mau, dia minta baju yang tebal, dia pakai baju yang labuh. Kalau kita tengok dalam video pun, Saddam Hussein waktu hari dia nak digantung, dia pakai baju hitam kan, baju tebal, baju labuh. Sebab dia, ni Iraq musim sejuk. Aku tak mau waktu aku nak digantung ni, aku sejuk tapi orang ingat aku takut. Padahal aku sejuk sampai getak-getak, menggigil. Tapi orang yang tengok aku ni, orang ingat aku ni takut. Dia tak mau. Jadi dia nak pakai baju yang labuh, baju yang tebal. Okey. Kisah ni dia sama macam kisah sahabat Nabi, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Yang mana Sayyidina Uthman bila dia dapat mimpi yang dia nak mati, hari tu dia minta dekat isteri dia nak pakai seluar. Kan sebelum ni orang Arab dia pun pakai kain kan. Bila hari yang dia mimpi esok tu, siang esok dia nak mati, dia minta kat isteri dia nak pakai seluar. Bila isteri tanya sebab apa, dia habaq kata, aku takut bila aku mati nanti, bila Khawarij bunuh ni, aku takut bila aku mati nanti kain aku terselok, ternampak aurat aku. Jadi dia nak pakai seluar, dia tak mau pakai kain saja. Okey, macam dia nak sama dengan kisah Saddam Hussein ni. Bila Saddam Hussein nak mati, dia minta kat peguam ni nak pakai baju yang labuh. Tapi tujuan berbeza lah. Tujuan Saddam supaya rakyat Iraq yang tengok dia mati ni, dia nak dihukum gantung ni, dia tak mau Saddam Hussein tak mau rakyat Iraq sangka dia takut sampai tergetak-getak. Tapi Sayyidina Uthman tak mau bila dia mati nanti aurat dia terselok, orang ternampak aurat dia. Sayyidina Uthman tak mau. Dia kisah hampir sama tapi tujuan berbeza. Okey. Ni kisah ni kita boleh dapatkan dalam sumber-sumber lain. Sebab saya tak ambil pada buku. Sebab buku ni tak cerita tentang kisah kematian Saddam Hussein ni. Okey. Dan yang sedih kan, yang sedih saya tengok tu, memang saya sedih. Memang saya sedih. Saya kaji 2-3 hari tentang Saddam Hussein, memang saya sedih. Macam mana dia kena gantung. Dia tak ada nak ucap, tak ada nak mengucap pun. Dia mengucap dua kalimah syahadah, tak ada habis pun. Dia cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Orang tarik tadi gantung, jatuh. Tak ada nak habis pun. Saya nampak macam depa orang yang nak gantung dia ni dengki. Apa salahnya kalau hang bagi Saddam Hussein selesai dulu mengucap syahadat ni? Tak ada nak habis lagi sampai kat Muhammad, lepas tarik tali gantung, Saddam Hussein jatuh. Okey. Tapi macam saya sebut tadi seandainya buku ni ditulis selepas kematian Saddam Hussein di tangan Amerika dan di tangan puak Syiah. Seandainya kemungkinan orang panggil sudut pandang penulis ni akan berbeza. Tapi disebabkan buku ni tulis Saddam Hussein masih lagi hidup, Iraq masih lagi hidup jajah Kuwait. Okey. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Okey, saya nak jawab. Kalau orang tanya, sebab apa kita nak sebut tentang orang yang dah mati ni? Kalau orang tanya, orang tu dah mati dah, dia baik ke, dia jahat ke, dia benar ke, dia salah, buat apa kita nak sebut lagi tentang dia? Dia pun dah mati. Jadi tak perlu dah kita nak sebut tentang orang yang dah mati ni. Kalau orang kata macam tu, kalau orang kata macam tu, saya nak kata, inilah sifat sejarah. Sejarah selalunya membicarakan tentang orang yang dah mati. Sifat sejarah selalunya membicarakan benda yang sudah pun berlalu. Perkara yang dah lepas. Orang pun tentang orang yang dah mati. Ini sifat sejarah. Membicarakan orang yang sudah mati dan membicarakan masa yang sudah berlalu. Sifat sejarah. Jadi tak salah lah kita nak sebut tentang benda yang sudah berlalu. Sebab ni adalah sejarah yang tertulis. Bukan saya maikah ni tak. Ni fakta yang tertulis. Okey, sebagai contoh. Kita tahu tentera Mongol, Tatar, macam mana zalim dia, kejam dia. Macam mana dia bunuh jutaan umat Islam di Baghdad. Kemudian tentera Mongol ni dia masuk Islam. Dia jadi orang Islam. Tapi bila kita nak cerita sejarah tentang bangsa Mongol ni kan, kita akan menyebutkan tentang kekejaman mereka, kezaliman mereka terhadap umat Islam, macam mana keganasan mereka terhadap umat Islam. Sedangkan Mongol lepas tu dah masuk Islam dan mereka pun dah mati. Buat apa kita nak sebut lagi tentang kejahatan Mongol ni? Sebab ini adalah sifat sejarah. Sejarah ni selalunya menyebutkan tentang orang yang dah mati, tentang perkara yang dah pun berlalu.
Macam tu juga dengan gerakan assassin yang saya dah sebut dalam siri yang lepas. Assassin ni macam mana dia kejamnya depa bunuh ramai pemimpin Islam, panglima jihad, ulama Islam, kejam depa kan. Tapi depa mengaku sebagai Islam dan depa pun sudah mati. Depa dah mati semua dah assassin ni. Tapi depa masih mengaku sebagai Islam walaupun Islam Syiah. Okey, kita dah sebut dalam siri yang lepas tentang gerakan assassin ni. Tapi bila kita nak sebut tentang sejarah assassin, kita masih lagi menyebutkan tentang kekejaman depa, kejahatan depa, sejarah hitam mereka. Sebab ini adalah sifat sejarah. Dan banyak lagi contoh yang kita boleh sebut bila orang tu dulu dia jahat, lepas tu dia jadi baik, dia jadi berhijrah jadi baik. Tapi selepas dia mati, tapi bila kita nak sebutkan tentang sejarah dia ataupun biografi dia, kita masih lagi menyebutkan tentang keburukan dia, sisi gelap dia ataupun sejarah hitam dia. Sebab ini adalah sifat sejarah. Okay. Jadi orang yang biasa dengan sejarah ni kan, dia sudah biasa dengan benda ni. Ini adalah perkara biasa. Perkara biasa ketika membicarakan tentang sejarah, iaitu membicarakan tentang orang yang dah mati. Okey. Tapi sama ada dia baik ke, dia jahat ke, dia benar ke, dia salah ke, dia masuk syurga ke, dia masuk neraka ke, tu urusan dia dengan Allah. Okey, kita hanya sebut fakta sejarah yang tertulis, tak maika. Okey, jadi kita masuk tentang pengajaran. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah sejarah hitam Saddam Hussein ataupun sisi gelap Saddam Hussein? Dia setiap orang boleh tafsirkan mengikut pandangan sendiri. Kalau orang dengar tentang sejarah hitam Saddam Hussein, dia dapat pengajaran ni. Orang yang dengar tentang sisi gelap Saddam Hussein, dia dapat pengajaran ni. Setiap orang boleh tafsirkan mengikut pandangan masing-masing. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, apa yang saya boleh dapatkan daripada kisah sejarah hitam Saddam Hussein ni ataupun sisi gelap Saddam Hussein ni, dia adalah orang panggil pengajaran untuk para pemimpin negara ni. Sebab apa? Sebab Saddam Hussein adalah pemimpin negara. Kalau Saddam Hussein adalah ulama ataupun businessman, maka sejarah hitam Saddam Hussein yang kita sebut malam ni, kali ni, ataupun sisi gelap yang kita sebut, sisi gelap Saddam Hussein yang kita sebut dalam siri kali ni, maka ini adalah pengajaran untuk macam mana sebut pengajaran yang kita sebut, pengajaran yang kita boleh dapat daripada siri kita tentang sejarah hitam Saddam Hussein ni kan, ataupun sisi gelap Saddam Hussein, adalah pengajaran untuk pemimpin Islam, pemimpin negara. Sebab Saddam Hussein adalah pemimpin. Bila Saddam Hussein adalah ulama, maka apa yang kita bincang malam siri kali ni, dia adalah pengajaran untuk ulama. Tapi hakikatnya Saddam Hussein adalah pemimpin negara. Apa yang kita boleh dapat pada siri kali ni adalah pengajaran untuk pemimpin negara. Okey, apa pengajaran yang kita dapat? Ni saya secara peribadi ya. Pertama, kita kena ingat, kadang-kadang kita di atas dan kadang-kadang kita di bawah. Macam mana Saddam Hussein? Saddam Hussein dulu dia berada di atas singgah sana kerajaan Iraq. Tapi akhirnya di hujung hayat dia berada di bawah tanah, di lubang persembunyian di bawah tanah. Okey. Jadi bila kita di atas, kita jangan zalimi orang di bawah. Jangan buat zalim kepada rakyat kita. Sebab apa? Sebab kemungkinan rakyat, orang yang di bawah kita, bila kita jatuh kan, kemungkinan rakyat tu lah yang akan sambut kita. Orang tu yang akan sambut kita. Tapi dalam kes Saddam, rakyat dia tak sambut dah. Rakyat dia tak tolong dah. Bahkan waktu Saddam dihukum gantung tu kan, rakyat Iraq ni berseronok, bergembira, menari, menyanyi, melompat. Dia gembira Saddam Hussein mati. Sebab apa? Waktu Saddam Hussein dia hidup dulu, waktu dia berkuasa dulu, dia buat zalim kat bangsa dia sendiri, kat rakyat dia, bom kimia apa semua. Bila Saddam Hussein jatuh saja, rakyat Iraq dia seronok. Apa boleh search dalam YouTube ada macam mana rakyat Iraq ni melompat seronok menyambut kegembiraan sebab kematian Saddam Hussein. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat lagi adalah kita jangan angkuh dengan kuasa. Sebab kuasa kita sekelip mata saja boleh hilang. Maksudnya Saddam Hussein dia tak pernah sangka, Saddam Hussein tak pernah menduga pun bahawa kekuasaan dia ataupun kuasa dia akan hilang. Sebab apa? Sebab Saddam Hussein dia pernah dilaporkan bahawa Saddam Hussein dia nak jadi presiden Iraq seumur hidup. Dia tak pernah sangka pun yang kuasa dia akan hilang. Tapi akhirnya apa yang jadi? Okey, kena ingat tu, makin tinggi kita naik, makin jatuh kita sakit. Saddam Hussein dia sampai ke kemuncak ni, jadi pemimpin Iraq kan. Kalau nama dia orang kenal, orang angkat ada hero Islam, wira Islam, Salahuddin Ayyubi.
singa Arab, ada yang digelar, bahkan saya tengok dalam YouTube juga ada yang angkat Saddam Hussein sampai taraf wali. Ada yang kata Saddam Hussein ni adalah wali. Okay. Jadi bila kita ada kuasa, kita jangan angkuh dengan kuasa, dengan sombong dengan kuasa kita. Okey. Dan apa yang berlaku kepada Saddam Hussein ni kan, kemudian berlaku juga kepada Muammar Gaddafi, pemimpin Libya. Macam mana Muammar Gaddafi sebelum ni dia duduk di atas singgasana kerajaan Libya. Akhirnya dia jumpa di mana? Di dalam terowong. Muammar Gaddafi ni kan, orang jumpa di dalam terowong, dia duduk sembunyi dalam terowong. Kalau kami orang sebut kok bulat kan, terowong bulat kan, macam longkang tu, dia macam kok. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya ni, yang mana dia dulu pernah berada di atas singgasana kerajaan Libya. Kemudian orang jumpa dia sembunyi dalam kok je. Dia dibunuh dalam peristiwa Arab Spring, Muammar Gaddafi. Okey, inilah nasib dua pemimpin Arab ni, Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Maka para pemimpin negara lain kan mesti ambil pengajaran apa yang berlaku terhadap Saddam Hussein dan apa yang berlaku terhadap Muammar Gaddafi ni, kita kena ambil pengajaran. Okey, bahkan mahkamah yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Saddam Hussein adalah mahkamah yang sama yang mengeluarkan waran tangkap terhadap Muammar Gaddafi. Ni Muammar Gaddafi, kau nak tahu ni, kau ramai yang tak kenal tapi ramai yang kenal. Ni Muammar Gaddafi, pemimpin Libya. Mahkamah yang panggil ICC, ICC, International Criminal Court, mahkamah jenayah antarabangsa. Okey, mahkamah ni lah yang mengeluarkan waran tangkap terhadap pemimpin Libya ni, Muammar Gaddafi. Dan mahkamah yang sama jugalah yang menjatuhkan hukuman gantung, hukuman mati terhadap Saddam Hussein. Okey, tapi Saddam Hussein dia mendapat layanan yang baik, sementara Muammar Gaddafi dia mendapat layanan yang sangat buruk, sangat keji dan sangat hina. Sebab apa? Sebab Muammar Gaddafi ni kan, menurut saya dia adalah pemimpin di zaman moden ni yang dibunuh dengan begitu hina, begitu keji, begitu zalim. Dia dibunuh oleh siapa? Oleh rakyat dia sendiri. Okey, sedangkan Muammar Gaddafi ni dia banyak jasa dia terhadap Libya ni, negara Libya ni, banyak jasa dia. Tapi tengok disebutkan, ni buku ni ditulis oleh Muammar Gaddafi ni, disebut sebagai buku hijau. Disebutkan waktu dia memerintah Libya tu kan, dia bagi warga luar yang datang belajar di Libya menerima beasiswa selama pengajian di sana. Mereka menerima penempatan, wang saku dan tiada bayaran pengajian. Antara jasa Muammar Gaddafi. Orang yang bukan sedekah rakyat Libya je yang dapat manfaat, rakyat luar pun dapat manfaat juga. Siapa yang pergi belajar dekat Libya, Muammar Gaddafi dia bagi beasiswa dan dia bagi tempat tinggal lagi. Dan antara jasa Muammar Gaddafi, sewaktu dia awal-awal dia berkuasa di Libya, orang dewasa yang tahu membaca hanya 25% saja. Tapi bila dah lama Muammar Gaddafi berkuasa, jumlah tu meningkat menjadi sebut tadi ni. Sebab waktu Muammar Gaddafi awal-awal berkuasa di Libya, orang dewasa yang boleh membaca hanya 25% saja. Tapi bila Muammar Gaddafi dah merintah Libya lama, jumlah tu meningkat menjadi 83% orang dewasa yang boleh membaca. Berarti ini adalah jasa Muammar Gaddafi terhadap dalam aspek pendidikan. Dan banyak lagi dalam aspek ekonomi, macam mana negara Libya antara negara yang kaya di zaman Muammar Gaddafi. Ni buku ni awal tadi hanya pengantar yang orang lain tulis. Ni ditulis oleh Muammar Gaddafi sendiri. Macam mana kata Muammar Gaddafi? Ni buku dah ni, buku hijau. Siapa yang nak kaji tentang pemikiran Muammar Gaddafi boleh baca buku hijau dah. Ni apa kata Muammar Gaddafi ya? Dia kata, rumah kediaman merupakan keperluan penting bagi orang perseorangan dan keluarga. Oleh itu, ianya patutlah tidak dimiliki oleh orang lain, kerana manusia tidak akan merasa bebas duduk di rumah kediaman kepunyaan orang lain, sama ada rumah itu disewanya ataupun tidak. Muammar Gaddafi kata, rumah ni adalah keperluan untuk semua orang. Jadi orang ni dia takkan selesa duduk di rumah
kepunyaan orang lain. Sama ada dia sewa rumah tu ke ataupun dia tak sewa ke, orang tak boleh. Dia berarti setiap orang mesti ada rumah sendiri. Dan Muammar Gaddafi dia bagi kebanyakan mana okey, dikatakan sebahagian besar rumah kediaman diberikan secara percuma. Muammar Gaddafi kan, dia bagi kediaman rumah kat rakyat dia secara percuma saja. Banyak lagi jasa dia terhadap rakyat dan terhadap Libya ni. Tapi apa yang berlaku? Dia dibunuh oleh rakyat dia sendiri. Memang sedih ya. Saya antara dua pemimpin dunia yang saya baca kisah mereka, saya sedih. Pertama Saddam Hussein, kedua Muammar Gaddafi. Dan selepas Muammar Gaddafi mati, apa yang dekat Libya? Libya hancur. Dan apa yang berlaku di Libya hari ini, minta maaf sebut, adalah hasil tangan rakyat Libya. Mereka bunuh pemimpin mereka. Bukan bunuh cara elok, bunuh dengan cara yang kejam. Bahkan mereka gembira, mereka bangga boleh bunuh Muammar Gaddafi, bunuh pemimpin mereka sendiri. Tengok dalam video tu kan, mereka buat kat Muhammad, Allah berdarah penuh muka, mereka tumbuk, mereka tembak, mereka pijak, mereka sepak, berdarah habis pemimpin mereka sendiri. Mereka bangga, mereka buat video Allahu Akbar, bangga. Bahkan selepas Muammar Gaddafi mati, mereka depan jenazah Muammar Gaddafi kan, mereka bagi kutubah. Mereka bagi kutubah dekat jenazah Muammar Gaddafi. Mereka bangga boleh bunuh Muammar Gaddafi, bangga boleh bunuh pemimpin mereka sendiri. Lepas Muammar Gaddafi tak ada, apa yang berlaku? Mereka menyesal bahawa mereka memberontak dekat pemerintah mereka. Mereka menyesal. Tapi apa yang boleh buat? Muammar Gaddafi dah mati. Sama dengan rakyat Iraq. Iraq pun menyesal juga. Tapi selepas Saddam Hussein mati, rakyat Iraq menyesal. Macam tu lah rakyat Libya. Muammar Gaddafi mati, mereka menyesal. Tapi mereka tak boleh buat apa dah. Pemimpin mereka sudah pun mati. Okey. Muammar Gaddafi dia memerintah Libya lagi lama daripada Saddam. Tadi kita kata Saddam memerintah Iraq 24 tahun. Tun Dr. Mahathir 22 tahun. Muammar Gaddafi memerintah 42 tahun. Dua kali ganda daripada Saddam Hussein. Muammar Gaddafi memerintah Libya 42 tahun. Dia memerintah Libya dalam rampasan kuasa tanpa darah pada tahun 1969 sampailah 2011. Muammar Gaddafi memerintah Libya 42 tahun. Dan Muammar Gaddafi menjadi pemimpin yang paling lama berkuasa di dunia. Adalah Muammar Gaddafi di zaman moden ni lah. Kira orang pertandingan pemimpin yang paling lama menang kat umat Islam lah, menang kat Gaddafi ni. Dia memerintah Libya 42 tahun. Kira tu nenek hidup zaman Gaddafi. Lepas tu dapat anak dia pun hidup zaman Gaddafi. Dapat cucu dia pun hidup zaman Gaddafi. 3 generasi, 42 tahun. Okey. Jadi ni pengajaran untuk rakyat pula. Tadi pengajaran untuk pemimpin, ni untuk rakyat pula. Kira dunia mengakui bahawa Iraq dan Libya selepas Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi tidak lebih baik daripada Iraq dan Libya di bawah Saddam Hussein dan Gaddafi. Faham tak? Iraq selepas Saddam Hussein, selepas kematian Saddam Hussein, tidak lebih baik daripada Iraq di bawah penguasaan Saddam Hussein. Macam tu juga Libya. Selepas kematian Gaddafi, tidak lebih baik daripada Libya di bawah penguasaan Gaddafi. Jadi rakyat kena ambil pengajaran. Jangan jadi macam mana rakyat Iraq dan rakyat Libya ni. Macam mana bila pemimpin mereka mati, mereka sonok, mereka gembira, mereka bangga boleh, macam rakyat Libya bangga boleh bunuh pemimpin mereka. Kita ambil pengajaran, jangan jadi macam mereka. Jangan jadi macam rakyat Iraq, rakyat Libya. Sebab itulah saya pilih untuk ceritakan juga tentang kisah ni, tentang sejarah hitam Saddam Hussein, sisi gelap Saddam Hussein ni. Sebab saya nampak banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah ni. Banyak. Sama ada pengajaran untuk rakyat ataupun pengajaran untuk pemimpin. Jadi semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa Saddam Hussein kalau dia tak sempat bertaubat, dan semoga Allah balas semua jasa-jasa dia terhadap Islam. Semoga Allah bagi ganjaran terhadap jasa-jasa dia terhadap Islam. Sebab Saddam Hussein ni kalau kita nak cerita banyak lagi yang kita boleh sebut. Saya baru cerita tentang peristiwa bom kimia terhadap bangsa Kurdi. Dia ada lagi peristiwa kita baru sebut tentang perang Teluk, penjajahan Iraq ke atas Kuwait,
Dan kita sebut sikit tentang bom kimia. Saddam Hussein bom kimia bangsa Yahudi. Dia ada lagi, bila sebut Saddam Hussein banyak lagi benda boleh bincang. Dia boleh bincang tentang perang Iran-Iraq, perang antara Saddam Hussein dengan Iran. Dia boleh bincang tentang hubungan antara Saddam Hussein dengan Amerika. Banyak lagi cerita yang boleh kita sebut tentang Saddam Hussein ni. Tentang perang Iran-Iraq, saya nak beritahu. Waktu perang Iran-Iraq antara Saddam Hussein dengan Syiah ni, waktu tu Amerika support Saddam Hussein. Kod pintu depan Amerika support Saddam Hussein, tapi kod pintu belakang Amerika dan Israel ni support Iran. Macam mana? Amerika dan Israel dia buat penjualan senjata secara sulit kepada Iran. Bayangkan kod depan Amerika mengaku sokong Saddam Hussein. Memang dia sokong Saddam Hussein. Tapi dalam masa yang sama Amerika dia buat penjualan senjata secara sulit kod pintu belakang dengan Iran. Macam mana Iran? Dia kata hidup mati Amerika, laknat ada Israel kan. Sedangkan waktu dia berperang dengan Iraq, dia ambil senjata, dia beli senjata daripada Amerika dan Israel. Tapi kod pintu belakang. Sebab kod pintu depan, kod belah depan sedang Amerika yang duk support Saddam Hussein. Dalam masa yang sama Amerika kod belakang dia jual senjata. Ni dah sebut dalam buku ni. Mereka berani bersuara nasib pemimpin dan institusi yang menentang Israel. Buku ni cerita pemimpin tapi pemimpin barat. Ditulis orang barat ni, orang putih bukan orang Melayu. Paul Finley. Dia cerita macam mana institusi ataupun pemimpin dunia yang bangkit bersuara tentang Israel semuanya akan dihapuskan. Menarik ya buku ni. Dalam buku ni dah cerita tentang penjualan senjata secara sulit antara Amerika dan Israel dengan Iran dalam perang Iran-Iraq. Okey, banyak lagi kita boleh sebut tentang Saddam Hussein ni. Kita hanya cerita sikit saja. Contoh saya berminat cerita tentang Muammar Gaddafi. Ni. Tapi saya tak ada buku tentang dia. Ni buku yang dia tulis sendiri. Saya tak ada buku yang menceritakan tentang sejarah Muammar Gaddafi. Bila saya tak ada buku ni, saya nak cerita tak sedap. Tapi bila kita ada buku macam ni, macam Saddam Hussein lah, kita ada buku tentang dia, kita nak cerita sedap sikit. Taklah sebab saya sebut, saya nak cerita yang saya sampaikan ada rujukan, ada sumber. Tak mau semata-mata ambil Google apa, saya tak mau. Saya nak ambil ada buku, ada rujukan, orang boleh check balik. Tapi cerita tentang dia tak ada. Saya tak ada buku tentang Muammar Gaddafi. Tapi pada awal buku ni, pada kata pengantar ada juga cerita tentang Muammar Gaddafi, macam mana dia kena bunuh dalam peristiwa Arab Spring. Memang sedih. Kita boleh, insya-Allah kalau ada rezeki kita boleh sembang tentang Muammar Gaddafi. Tengok bengih apa Saddam Hussein ni Muammar Gaddafi. Bengih lah. Tapi mereka ni lah antara pemimpin yang berani lantang terhadap Amerika. Tapi mereka dibunuh. Okey, InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Semoga Allah ampun dosa dan balas ganjaran mereka. Ampun dosa Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, dan Allah membalas ganjaran Muammar Gaddafi terhadap Saddam Hussein di atas jasa-jasa mereka terhadap Islam. Sebenarnya saya termasuk pengkagum Saddam Hussein. Saya antara peminat Saddam Hussein. Saya antara peminat. Masih sampai dah ni saya masih minat dengan Saddam Hussein. Tapi disebabkan ni adalah fakta sejarah yang tertulis, maka dengan berat hati saya terpaksa cerita juga, walaupun perik untuk kita terima sejarah hitam Saddam Hussein atau sisi gelap Saddam Hussein. Sedangkan saya sampai hari ini saya peminat Saddam Hussein. Disebabkan ni adalah fakta dan tertulis, maka saya buat keputusan untuk cerita juga. Okey, jadi orang yang minat dengan fakta tak takut dengan kisah-kisah macam ni ya. Okey, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Saddam Hussein, kepada Muammar Gaddafi dan pemimpin-pemimpin Islam yang telah pergi meninggalkan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan topik yang menarik, perbincangan yang insyaAllah menarik. Dan jangan lupa support dan subscribe channel Orana kerana subscribe itu adalah percuma. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.